A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya pagi ini kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita melihatkan keadaan sekarang, jangan kita lupa untuk mengamalkan doa yang telah disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang boleh kita amalkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sebarang wabak COVID-19 yang melanda negara kita, yang mana kita dapat melihatkan sehingga semalam berita yang mengejutkan kita, iaitu kes baharu 691 dan kes kematian 4 kes dan kumulatif 2,936, dan kita doakan mudah-mudahan kes ini dapat semakin lama semakin menurun dan semakin ramai yang sembuh daripada penyakit ini, agar kita dapat hidup dengan aman selepas ini. Baik, para penonton dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak meneruskan pengajian kita dalam bab fiqh. Tapi menariknya hari ini, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, mungkin ada di kalangan kita ini sedang memandu. Ya, menariknya topik kita pada hari ini adalah bertajuk keselamatan jalan raya. Wow, hatta dalam Islam pun ada membicarakan topik ini. Apakah yang akan kita bincangkan dalam topik ini? Nantikan kita selama 2 jam perbincangan kita pada hari ini. Kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tadi datang ke sini tadi jam ke Ustaz? Alhamdulillah okey. Okey ya. Sebab kalau jam tu ada yang potong barisannya, ada yang langgar lampu merahnya. Betul. Saya. Tapi hari ini kita bawakan Al-Fadhil Ustaz untuk memberi pencerahan tentang topik ini kepada para penonton. Yang nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz boleh call kita di talian 1-800-881677 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 011123364880 atau terus ke Facebook kita Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang dapat berkongsi manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Para penonton sekalian, bagi memulakan pertemuan kita pada hari ini, ya, kita nak mendengarkan kata-kata mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz. Apakah kaitannya tajuk kita pada hari ini, keselamatan jalan raya dan hukum fiqh? Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan dai Anas Aiman. Kerana terlupa kan, masya-Allah pagi-pagi. Sama kan. Lebih kurang sama. Kemudian juga sidang penonton, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berbicara tentang fiqh berkaitan dengan keselamatan jalan raya ni, dia tidak adalah yang kita katakan sebagai nas ataupun dalil yang khusus yang mana Nabi ajar macam mana cara nak masuk sempang kan, macam mana cara berhadapan dengan traffic light, maka tidak ada. Cuma secara umumnya kita sebut asasnya adalah dia dibina di atas, yang pertama sekali konsep dia adalah kita nak tahu fiqh tu apa. Fiqh tu kita kata hukum hakam secara mudahnya, apa-apa yang berkaitan dengan sifat manusia yang mukallaf. Dan kemudian bila sebut tentang keselamatan jalan raya, maka sudah tentu di sana ada hukum-hukum yang berkaitan. Baik, bila kita bincang tentang fiqh keselamatan jalan raya, maka pertama sekali yang kita nak pergi adalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah adab ataupun akhlak kita di jalan raya.
Kerana dalam hadis yang sahih riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa julus fi turuqat, iaitulah hati-hati kamu ataupun elakkan diri kamu daripada duduk di jalanan. Kemudian kata para sahabat radhiyallahu an ajma'in, malana min majlisina buddun, kata sahabat radhiyallahu anhu, iaitulah apa yang ada dengan majlis kami ni suka, iaitulah natahaddath fiha, kami suka duduk kat tepi-tepi jalan, kemudian kami berborak lah. Ni biasa kan dulu-dulu sembang-sembang dan sebagainya. Jadi pada waktu itu kata Nabi SAW, sesungguhnya di jalan itu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Fa'atu haqqahu, maka hendaklah kamu tunaikan hak-hak jalan. Kemudian sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Apakah hak-hak jalan wahai Rasulullah? Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Nabi bagi satu jawapan yang pelik. Kan yang kita tak sangka-sangka. Kata Nabi, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Apa kaitan pula pandangan dengan berkaitan dengan jalan raya? Kan. Kemudian juga yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa iaitulah waqaful adha, buang segala perkara yang menghalang kita di jalanan ataupun menghalang orang ramai di jalanan. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, raddus salam, menjawab salam. Tu pelik juga tu. Kemudian yang keempat dan juga yang kelima kata Nabi SAW, wa nahyu anil munkar. Maksudnya wa'mur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Hendaklah kamu perintahkan kepada perkara yang baik dan juga kamu larang diri daripada melakukan perkara yang mungkar. Baik. Jadi secara umumnya kita bagi tahu bahawa hak jalan ni kadang-kadang antara pertama kita menundukkan pandangan, sebab kita bila duduk kat tepi-tepi jalan ni dia macam-macam. Kan dengan lalunya dengan itu ini, maka kita akan melihat ke sana ke sini dan sebagainya. Maka Nabi kata tundukkan pandangan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada kita menjawab salam. Kerana menjawab salam ini, sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan tentang orang yang mana berkenderaan, iaitulah orang yang mana duduk di tepi dan memberi salam kepada orang yang mana berada dalam kenderaan. Itu juga antara hadis yang menyatakan bahawa dia ada hubungan antara pemandu dan juga yang duduk di tepi jalan. Tapi masalah juga kalau setiap pemandu yang lalu kan tunggu bas tu nak bagi salam kan. Jadi secara umumnya kita kata ada adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga membuang duri jalanan ataupun membuang ataupun menyingkirkan apa-apa yang boleh menghalang lalu lintas. Kita pergi parking pula menghalang lalu lintas. Itu satu perkara yang tidak elok. Bukan kata duri, kereta sendiri dihalangkan. Kemudian juga berkaitan dengan apa yang kita panggil sebagai meletakkan satu perkara yang boleh, contohnya buang sampah. Ini termasuk dalam benda yang mengganggu lalu lintas, dan akhirnya Nabi sebutkan adab-adab ni supaya manusia ni dia faham. Dan kemudian Nabi sebut tentang mengajak kepada perkara yang makruf dan mencegah daripada perkara yang munkar. Maksudnya dengan nasihat. Kalau contoh kita lihat orang yang mandu secara melulu, apa tindakan kita? Melihat dengan orang yang keadaan parking dekat tepi jalan, contohnya meletakkan kereta di bahu jalan, apa kita punya keadaan untuk kita menegur, nasihat dan sebagainya. Maka perkara pertama kita sebut adabnya. Yang kedua, segala hukum hakam yang berkaitan ataupun peraturan yang berkaitan dengan jalan raya ni, dia terbina di atas maslahah. Iaitulah maslahah ni kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mustasfa dan juga Syifa, iaitulah maksud bina maslahah ni perkara yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan mengelakkan mudarat itu berlaku. Itu konsep maslahah. Maksudnya semua asas-asas yang ada pada peraturan, asas-asas yang ada pada hukum-hukum jalan raya tu semua untuk memberikan manfaat pada manusia, semua orang boleh dapat manfaat dan juga menolak mudarat. Dan dia punya kaedahnya kita kata berdasarkan ijtihad ataupun kita katakan sebagai apa-apa saja yang memberi ruang untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kepada manusia daripada sudut penetapan hukum ataupun peraturan dan juga undang-undang. Baik, dan kemudian yang ketiga dibina di atas prinsip, iaitu apa dia? Maqasidus syariah. Yang ketiga ni, maqasid syariah ni dia lebih fokus kepada apa dia? Hifzun nas dan juga hifzul mal, iaitulah menjaga yang dipanggil sebagai diri, nyawa, dan juga menjaga kita punya berkaitan dengan harta benda. Itulah semua orang sayang kereta kan. Semua orang juga kita kata dalam keadaan semua nak selamat. Jadi pada waktu itu prinsip maqasid syariah tu ada kaedah dan juga aplikasinya dalam isu berkaitan dengan fiqh, ialah khususnya kepada keselamatan kita di jalan raya. Wallahu a'lam. Itu ringkasnya lah. Ya, secara ringkasnya Ustaz. Tapi kita melihatkan di zaman baginda SAW bukan ada highway Ustaz. Betul. Jalannya mungkin padang pasir. Betul. Tetapi adab ni tetap diterapkan bagi menjaga yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, hak-hak jalan itu sendiri. Baik, kita nak melihatkan bila kita sebut jalan raya, ia sangat berkait rapat dengan nyawa Ustaz. Dan salah satu daripada apa yang dijaga oleh Islam adalah menjaga nyawa itu sendiri Ustaz. Sedikit daripada Al-Fatihah Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
bila kita sebut tentang menjaga nyawa itu sendiri betul. Kerana prinsip asasnya, sebab tu para alim ulama mereka berbeza pandangan pendapat mana yang lebih utama, menjaga agama ke menjaga nyawa. Tapi secara umumnya semua menyatakan bahawa ia adalah menjaga nyawa yang paling menjaga agama yang paling utama. Tapi kenapa diletakkan nyawa? Kerana dengan nyawa lah untuk menjaga agama, untuk menghidupkan syariat dan sebagainya. Tak apa, itu perbahasan di kalangan para ulama. Cuma bila kita sebut tentang konsep menjaga nyawa, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan ataupun mendedahkan diri kamu kepada perkara-perkara yang boleh membinasakan, dan berlakulah baik kerana Allah menyukai orang-orang yang bersifat baik ataupun ihsan. Jadi itu konsep asas yang disebutkan sebagai, yang dipanggil sebagai menjaga nyawa. Dan asasnya juga kita kata dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, Nabi sebutkan la dara wala dira. Tidak boleh kamu mudarat dan juga memudaratkan orang lain. Jadi kalau kita memandu secara berbahaya, perkara yang datangkan mudarat, letak kereta tepi jalan dan banyak lagi, parking pada tempat OKU contohnya. Dia tak OKU tapi dia parking tempat OKU. Jadi bermasalah daripada sudut yang dipanggil sebagai memberikan manfaat ataupun daripada sudut menjaga nyawa itu sendiri, mungkin terdedah kepada bahaya dan sebagainya, maka termasuk juga dalam prinsip menjaga nyawa itu amat penting daripada sudut konsep syariah yang ditekankan oleh baginda Nabi dan juga Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tapi sebelum kita pergi jauh lah Ustaz kan, mungkin ada di kalangan macam saya sendirilah dan para penonton sekalian, dia confuse. Hari ini kita belajar fiqh tapi berkaitan dengan keselamatan jalan raya, dan kita sebutkan undang-undang jalan raya ini tercipta daripada manusia. Ya, apa kaitannya kita perlu mentaati manusia punya undang-undang? Ini manusia yang buat ni. Dia bukannya ada dalam Quran pun. Ya, tak payah dengarlah, langgar je lampu merah tu. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz boleh sampaikan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kena faham bahawa bila disebut tentang konsep maslahah, kepentingan umum, tidak semestinya kepentingan umum tu ada dalam Quran dan hadis. Sebab tu antara perkara yang juga dipanggil sebagai masadir tabi'iyah. Maksudnya, masadir tabi'iyah ni ialah hukum hakam yang mana dia menjadi dalil kepada sumber yang sekunda. Quran, sunnah, ijma' qiyas adalah sumber yang prima, yang utama. Adapun selain pada itu, maslahah, istishab dan seterusnya, maka dia mengambil sebagai tempat menjadi dalil kepada hukum-hukum yang nak dibicarakan. Jadi kata Al-Imam Syatibi rahimahullah, bila bahas tentang apa yang dipanggil maslahah, maka kata Imam Syatibi, yang pertama sekali dia tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Letak traffic light contohnya kan, ataupun kita kata ada dia punya garisan berkembar, tak boleh potong dan sebagainya. Mana dalil dia? Memang tak ada dalam Quran, memang tak ada kan, dalam sunnah. Tapi asalnya disebut sebagai maslahah. Jadi maslahah itu tidak bertentangan dengan syarak. Cuba tengok dalam Quran dan sunnah, ada tak kata larangan untuk kita letak traffic light di jalan raya? Tak ada. Maka semua itu untuk mendatangkan manfaat dan juga maslahah kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipikirkan daripada sudut asasnya logik akal. Jadi logik akal di sini, kenapa buat traffic light? Kenapa buat itu? Kenapa buat ini di jalan raya? Contoh, kenapa kita tak boleh memotong di garisan sekian-sekian? Kenapa kita tak boleh ikut lorong kecemasan? Maka semua itu termasuk dalam perkara yang akal kita boleh fikir. Akal boleh fikir di sini maksudnya apa? Dia boleh mendatangkan mudarat ataupun perkara-perkara yang boleh menghalang manusia daripada jalan ataupun kita kata sebagai aksiden dan sebagainya. Baik, kemudian yang ketiga, dia juga dalam konsep asalnya adalah memelihara perkara daruri. Daruri di sini maksudnya perkara-perkara yang melibatkan nyawa dan juga perkara-perkara yang melibatkan juga harta. Maka sebab tu ada konsep yang khusus dipanggil maslahah, walaupun tidak ada dalam Quran dan sunnah, tapi memberikan sesuatu perkara yang membuatkan manusia mudah-mudahan insya-Allah berbahagia, senang dan juga dalam keadaan selesa berada di jalan raya insya-Allah. Ini juga menepati satu keadilan. Bila kita ada lampu isyarat tu Ustaz, banyak beri keadilan lah, bagilah orang jalan dulu. Lepas tu orang ni pula. Jadi di situ menjaga hubungan di antara manusia. Saya baik, kita ada sahabat kita ni memulakan soalan di Facebook pada pagi hari ini. Kita bersama dengan San Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Bagaimana kaedah fiqh keselamatan jalan raya di musim PKP sekarang? Yang keduanya, kata pelancong luar negara, jika ingin lihat perangai orang Malaysia, lihatlah cara ia memandu. Adakah akhlak semasa memandu itu adalah cerminan sebenar perangai, yakni karakter seseorang? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Baik Ustaz, kita pergi kepada soalan pertama dulu. Soalan kedua kita simpan dulu ya. Yang pertama disebutkan bagaimana kaedah fiqh
dalam memandu di musim PKP? Ada beza ke Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umumnya tidak ada beza. Keadaan tu tetap sama. Cuma kita kata ada berapa yang lebih dititik beratkan. Ya. Antara bendanya apa? Iaitulah kadang-kadang proses kita tu dalam memandu tu kita tak hiraukan dalam keadaan yang sebelah setempat ataupun bagaimana dalam keadaan itu. Apa dia? Antara tujuannya kita memandu adalah untuk menjaga apa yang ada yang Allah kurniakan kepada kita berbentuk jalan raya yang aman dan tenteram. Jadi antaranya adalah kita buang kadang-kadang mask, kita buang botol hand sanitizer dekat mana, kat luar, kat tepi. Maka semua-semua tu mengundang mudarat kepada pengguna-pengguna yang lain. Ya. Apatah lagi konsep-konsep yang umum dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, so kaedah fiqh dia apa dia? Kita menyingkirkan perkara-perkara yang menghalang lalu lintas. Sebab apa? Kata Nabi SAW, perkara yang paling besar sekali adalah iman itu adalah qaul la ilaha illallah. Yang paling kecil apa dia? Imatatul adza anit tariq, iaitu menyingkirkan sesuatu benda yang menghalang jalan ataupun kotoran ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan yang boleh menghalang manusia ataupun membuang konsep-konsep yang kita katakan sebagai boleh mendatangkan mudarat bahaya kepada manusia. Jadi itu daripada pokok asasnya. Dan kemudian yang kedua, daripada sudut fiqh ni sudah tentu kita sendiri sebagai pemandu, maka sudah tentu ada hukum-hukum yang berkaitan. Maka antara benda yang sangat penting adalah mematuhi segala apa perintah ataupun undang-undang yang ditetapkan di jalan raya. Iaitulah Undang-Undang 1978 bila mana berbincangkan tentang kita kata Section 333. Jadi di situ ada banyak tentang topi keledarnya, tentang pemakaian tali pinggang keledar, kemudian juga berkaitan juga dengan pelbagai lah daripada undang-undang dan juga keselamatan jalan raya. Maka kita mematuhi daripada sudut fiqh. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah sebutkan dan kita sedia maklum dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah menyatakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, iaitulah taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga pemerintah di kalangan kamu. Dan kata Al-Imam Syatibi ataupun kata Imam As-Suyuti, taat pemerintah ni apa dia? Iaitulah tasarruf al-imam, iaitulah apa tindakan pemerintah mesti berkaitan dengan apa? Manutun bi maslahah. Mesti bertepatan dengan maslahah dan kepentingan umum. Itu kaedah fiqh. Jadi daripada sudut diri kita sendiri, kita kena perhatikan dan kita kena melihat daripada sudut bukan hanya pada tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, Nabi tak pernah buat, bukan. Dia konsepnya kita kena faham daripada sudut maslahah, kepentingan umum seperti mana yang kita bincangkan di peringkat awal tadi. Sebab tu kita tengok abang-abang berada motor ni Ustaz, dia berhenti kat tepi jalan, dia selamatkan kucing Ustaz. Allahu Akbar ya. Mulianya abang-abang berada motor ni kan. Ini kan pula kalau kita memindahkan suatu perkara yang dapat menyebabkan kemalangan dan sebagainya. Tapi janganlah tengah highway kak. Tengah highway dia berhenti pula, dia pergi alihkan benda yang terhalang. Cukup sekadar kita call Ustaz ya. Betul. Call orang yang berkenaan untuk mengalihkan perkara tersebut. Baik Ustaz, menarik. Soalan kedua daripada Sarasit Cik tadi, menarik Ustaz. Kalau nak tengok orang luar negara kata jika ingin melihat perangai orang Malaysia, lihatlah cara memandu. Sebab saya yakin Al-Fadhil Ustaz lulusan daripada Jordan. Ya, jadi mungkin Ustaz tahu bagaimana orang luar negara ni, orang Arab dan sebagainya memandu ini lebih baik tak ada break daripada tak ada horn Ustaz. Horn tak sudah-sudah. Ya? Tapi kalau di Malaysia ni sunyi je. Kalau horn tu mau gaduh juga. Jadi apa reaksi Ustaz terhadap soalan ini? Kalau nak lihat perangai orang Malaysia, lihatlah cara mereka memandu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada soalan yang kedua. Jadi daripada sudut asasnya kita kata dia tidaklah melambangkan. Sebab begini, daripada sudut asasnya mesti di kalangan manusia itu dia ada sikap-sikap tertentu yang semua manusia ada. Seperti mana sikap terburu-buru, seperti mana juga sikap nak cepat dan sebagainya. Jadi bila dalam keadaan yang sedemikian dan kemudian juga mungkin stres, baru bergaduh ke dekat rumah, kita pun tak tahulah kan. Kemudian juga dalam macam-macam keadaan. Jadi semua tu manusia nak hadapi yang dalam masa dia nak pergi kerja ni, nak kena memandu ni ataupun nak bermusafir. Jadi semua itu termasuk dalam perkara yang kita kata tak bolehlah kita nak hukum secara khusus menyatakan bahawa sikap begini, oh ini sikap orang Malaysia. Sebab kalau kita tengok sepanjang saya punya pengetahuan lah, kita tengok di luar-luar negara, sebagai contoh di Jordan, sebagai contoh di Mesir, di Syria, memang betul menyatakan bahawa yang penting horn, break tak ada tak apa. Kan sebab horn tu benda paling berfungsi. Sebab kalau kita tengok dia punya kaedah dia memang begitu.
Kadang-kadang tu kalau berhenti tu accident, orang Arab bila accident, jadi mereka memang bising-bising. Ya. Dan kemudian kalau ada contoh orang kata, sallu ala nabi, selawatlah pada nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sambung balik. Kan? Jadi konsep penerapan tu memang ada. Di luar negara memang macam tu. Dan saya tak nafikan, di setengah-setengah tempat pun kalau kita melihat daripada sudut undang-undang jalan raya dan sebagainya memang diperketatkan. Terutama antara benda yang penting juga, kita tahu bahawa manusia ni ada akal dan fungsinya. Ya. Dan daripada luar negara pun itu juga konsep dia. So konsep untuk kemaslahatan umum, maksudnya untuk kepentingan umum, dan kemudian juga undang-undang yang ditetapkan itu untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan keadilan kepada manusia. Jadi dia tak bolehlah untuk kalau kita nak nilai hanya sekadar tempat pemanduan. Mungkin ada benda lain juga. Ya. Kalau contohnya kita kata orang Malaysia ni antara benda yang dia suka contohnya buang sampah. Jadi kita pun kata kalau nak tengok nilai akhlak orang ni ke buang sampah, tak boleh kata macam tu. Ya, betul. Jadi kita melihat tu daripada sudut yang adil lah. Walaupun kadang-kadang insya-Allah non-Muslim ni pun kadang-kadang dia faham konsep keadilan untuk menilai manusia, maka tak boleh untuk kita rangkumkan perkara itu seperti yang disebutkan tadi. Lebih-lebih lagi lah kita orang Islam ni kena menjaga tata susila kita sebab kita merupakan ikon agama Islam kita sendiri. Kita berehat seketika para penonton. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin amin ya rabbal alamin. Ini biasa Ustaz, kalau kita dalam kereta ni suruh anak kita lah yang baca kan. Berlagu-lagu pula dibaca kan. Jadi inilah di antara adab yang perlu kita praktikkan sebelum kita bergerak ke mana-mana. Tak kiralah nak ke mana pun. Kalau naik basikal pun baca juga Ustaz ya. Yeah. Sebab namanya kenderaan. Baik Ustaz. Banyak lagi yang kita nak perbincangkan dalam topik yang cukup menarik hari ini. Sebab setiap orang ni boleh kata hampir semua orang ada kereta Ustaz. Tapi bagaimana adabnya tu sehingga kita dapat mengelakkan, kita dapat seperti mana Ustaz sebutkan tadi, mendatangkan manfaat dan mengelakkan mudarat. Baik Ustaz, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook. Kita bersama dengan Zara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Salah satu punca berlaku kemalangan di jalan raya adalah disebabkan berpunca dari sifat pemandu itu sendiri. Bagaimana peranan pemandu itu sendiri dalam membentuk sahsiah dalam pemanduan agar berpandukan maqasid syariah dalam Islam? Yang kedua, bagaimana dalam hukum fiqh keselamatan jalan raya jika segelintir terdahulu hanya memakai kain serban sahaja tanpa memakai topi keledar? Apakah dalam hukum fiqh membenarkan mengikut maqasid syariah dalam Islam? Mohon perkongsian ilmu. Sekian, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Peranan pemandu dalam membentuk sahsiah sebagai seorang pemandu yang berkaliber. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ada terbaca dalam surat khabar ketika mana yang membawa lori tangki Petronas adalah wanita. Petronas kata itu adalah yang pertama di Malaysia. Maksudnya kita kata kalau sebut pemandu berkaliber, maka wanita pun berkaliber juga kan, dan mengambil tempat apa yang kita sebutkan sebagai yang biasanya kaum lelaki. Jadi bila sebut tentang berkaliber ni daripada sudut adab dan sebagainya, maka kita kena tahu bahawa pertama sekali adalah sifat kita itu sendiri. Sifat di sini maksudnya menggambarkan daripada sudut apa pemanduan kita daripada mula sampai akhir. Sebagai contoh dalam hadis riwayat daripada Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, hadis yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah wal 'ijjatu minasyaitan. Iaitu bermaksud
sifat tenang, sifat berhati-hati itu datangnya daripada Allah dan sifat tergopoh gapah itu datangnya daripada syaitan. Ini satu perkara yang Nabi telah tetapkan kepada kita. Maksudnya dalam apa tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita, kita kena ada sifat tenang, sifat dalam keadaan kita panggil apa, istilah dia under control. Kan, sentiasa dalam keadaan pemantauan, pengawasan dan bukan dalam keadaan tergopoh gapah. Kerana Nabi telah tekankan keadaan tergopoh gapah itu termasuk daripada apa? Syaitan. Daripada sifat syaitan. Jadi kita tak nak, maka dengan sifat tenang, sifat dengan keadaan berhati-hati itu merupakan satu kebaikan daripada sudut adabnya. Dan yang kedua, sudut adab juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah seperti mana yang dai Aiman sebutkan tadi, iaitu apa dia? Berkaitan dengan kita membaca doa. Jadi baca doa ni sebenarnya tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang saya pelik dengan sikap rakyat Malaysia ni. Contoh, lekat belakang kereta tu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi bawa dia la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kan? Macam bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan? Contohnya apa lagi? Kita kan letak contoh bacaan doa subhanalladzi sakhkhara lana, tapi dia tak beramal dengan doa tu. Kan bawa dia tu masya-Allah. Jadi kita kata bukan sekadar ditampal, bukan sekadar diletak di dashboard, kan, di depan, di belakang, tapi kita nak mengamalkan doa tu. Sebab tu kalau kita tengok, saya suka sikit nak sebut apa sebenarnya doa itu daripada sudut adab-adabnya, apa kelebihannya. Nampak macam doa budak-budak je. Ya, biasa kan. Baik, disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dan juga daripada surah Az-Zukhruf. Surah Zukhruf ni maksudnya apa dia yang kita selalu baca tu, iaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa maksud pada doa ni sebenarnya? Iaitulah maha suci Allah yang telah mengurniakan, memberikan kenderaan yang untuk kami tunggangi. Maksudnya yang kami naiklah ataupun yang kita bawa lah. Itu maksud asalnya. Dan kemudian kita seolah-olah meyakini, mempercayai bahawa itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua, bila mana kita menyatakan bahawa setiap perkara dan setiap sesuatu itu akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini doa yang pendek. Sebenarnya doa tu panjang. Sehingga Nabi SAW sebutkan juga dalam hadis selepas itu, iaitulah doa itu, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa. Ya Allah, kami memohon kepadamu pada pemusafiran kami. Musafir ini tak semestilah syarat musafir mesti 83 km. Maksudnya perjalanan lah. Dalam perjalanan ini apa dia? Iaitulah kebaikan dan juga taqwa. Jadi kita faham dah maksud doa tu. Kita nakkan kebaikan, kita nak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita meyakini bahawa apa? Allahumma anta sahibus safar. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah pemilik pemusafiran ini. Dan kemudian apa dia? Wa khalifatul lil ahl. Maksudnya kita ni bila musafir, kita siap-siap bagi tahu bahawa Allah yang menjaga kita dalam pemusafiran. Betul. Dan selepas itu apa dia? Allah yang menjaga keluarga kita sewaktu mana kita bermusafir. Jadi sebenarnya kita ada doa dia yang mana walaupun panjang tapi hakikat sebenarnya kalau kita dapat hafal lagi baguslah. Yang mana Nabi bertakbir 3 kali dahulu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru Nabi baca doa tu. Itu sunnah dia lah. Cuma kita kata kita nak antara adab pentingan dia apa dia? Kita memahami apa maksud doa yang kita minta pada Allah. Kerana dengan sebab doa tu kita akan saya ingatlah bila tadi dah minta dengan takwa, minta dengan kebaikan, takkan tiba-tiba orang melalui jalan lorong kecemasan. Sebab tadi dah takwa dah minta pada Allah kan. Itu satu benda yang pelik lah. Jadi di situ maksudnya adabnya kita tahu bahawa daripada sudut doanya kita tahu maksud dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau saya boleh ringkaskan juga, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita menganggap bahawa bila mana kita dah baca doa, kita dah mandu dengan berhati-hati, kita minta pada Allah, maka kita tahu benda itu adalah ibadah. Bila berkaitan ibadah, kita tahu memandu ni memberikan pahala. Sebenarnya banyak tuan-tuan pahala ketika mana kita memandu. Bagi orang masuk sempang nak bagi signal, kita mudahkan orang. Kemudian juga kita jangan mendatangkan mudarat kepada manusia, maka itu mendatangkan pahala. Tapi yang masalahnya kita ingat, ni minta maaf lah kalau pedas sikit. Kadang-kadang gini tuan-tuan. Apa dia? Dia ingat Allah itu ada dalam masjid, tapi tak ada di luar masjid. Kadang-kadang pergi tarawih, pergi apa ni, insya-Allah kan akan datang ni, mudah-mudahan kita dapat tarawih berjemaah. Amin. Jadi kalau buat parking tu dia penting sah pertama. Fadilat dia yang utama, tapi parking dia tak kisah. Dia lupa bahawa Allah Maha melihat sama ada di luar masjid ataupun di dalam masjid. Jadi maksud ni di jalanan pun kalau kita ada sifat seperti ini, kita tahu anggap itu sebagai ibadah dengan doa dan sebagainya. Bukan ibadah macam solat lah, ibadah yang umum, maka pada waktu kita tahu bahawa dia adalah berpahala. Tadi doa yang Ustaz sebutkan tu rasanya makcik-makcik ni macam biasa dengar makcik ya. Baru teringat. Waktu pergi umrah dia kata. Waktu pergi umrah tu kan mutawif ada baca doa-doa tu saya. Itulah kadang-kadang kita ni bostiker la ilaha illallah Ustaz. Rupanya la ilaha illallah. Allah, kita ada penonton. Kita nak bersama dengan Al-Fatih Ustaz. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiman dan juga Ustaz Mustafa Suki. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Omar sihat ke? Dah sarapan ke tu? Belum. Sarapan nanti lepas siaran ni nanti. Tengah memandu ke? Tak. Saya di rumah lagi, tak keluar lagi. Silakan. Jadi soalan saya begini, Ustaz ya. Kadang-kadang saya lah, bukanlah kata orang, saya pun kadang-kadang bersikap. Di rumah kita cukup sabar, cukup bagus, cukup bertimbang rasa. Tapi tidak di jalan raya. Apabila di jalan raya, perubahan sikap tu tiba-tiba bertukar. Kalau adalah kereta motong, dia ingat kereta dia je ke power. Ingat aku punya kereta tak power. Jadi, ni mulalah dia. Dia mula berperangai lain macam dah. Aku nak race pula di jalan raya. Itu bukan untuk berlumba di jalan raya. Jadi soalan saya, apabila kesabaran ini tak ada, Ustaz, apakah kesabaran ini juga yang dikatakan boleh tak sabar di jalan raya lah. Kadang-kadang, itu yang kata laluan kecemasan pun dia nak lalu juga. Tadi dihilang kesabaran. Apakah kesabaran itu juga boleh, kurang sabarnya itu boleh melanggar hukum fiqh yang dikatakan keselamatan di jalan raya ini. Dia tidak bertimbang rasa di jalan raya. Ini soalan saya, Ustaz ya. Kita pantun sikitlah hari pagi ni ya. Masak rendang ikan bilis. Patuhilah undang-undang walaupun tak ada polis pagi ni. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan kata polis tak ada. Biasa pagi-pagi polis pakai jubah duk pergi jalan. Kadang-kadang pakai baju lain. Baik, Cik Omar, terima kasih atas soalan yang diajukan, cukup menarik. Kadang-kadang orang tu pakai kereta besar, Ustaz, yang potongnya kereta kecil je, Ustaz. Lagilah menyirap tu. Mungkinkah kesabaran itu perlu ada dalam diri seorang pemandu, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar tadi dengan pantun yang begitu hebat. Boleh saya balas pantun ke? Silakan, Ustaz. Maksudnya gini, pagi-pagi membeli roti, jangan kita berada di jalan raya tidak berhati-hati. Tak kena tu kan. Tapi dia termasuk dalam perkara yang kita kena dalam keadaan berhati-hati. Jadi bila kita sebut tentang sabar, jadi sabar di sini ia bermaksud daripada sudut apa? Sebab tu kalau kita bahas sebenarnya sabar ni begitu banyak dan luas. Jadi antara kita nak aplikasi sabar tu adalah ketika memandu. Salah satu daripada ciri-ciri kesabaran yang patutnya ada dalam jiwa manusia adalah antaranya ketika membawa kenderaan. Sebab tu kita dah sebut tadi, pertama bila kita dah baca doa, kita faham niat sebagai ibadah, niat perkara kebaikan, maka kita tahu apa tujuan kita memandu. Dan kadang-kadang tujuan kita memandu ni pergi tu tujuan baik. Tapi dalam proses tu kadang-kadang adalah beberapa perkara yang terlibat dengan benda-benda yang mungkin tak patuh undang-undang dan sebagainya. Contoh nak pergi kerja. Contohnya nak pergi ziarah orang sakit. Perlukan pada pemanduan. Jadi bila perlukan pada pemanduan ni, maka sudah tentu pada waktu tu antara benda yang menguji kita adalah kesabaran. Sebab tu ada sebahagian para ulama seperti mana Imam Nawawi dan sebagainya menyatakan sabar ni antara benda sabar pertama pada perkara yang mana kita nak buat tu kebaikan. Itu sabar dia. Maksudnya kebaikan ni kita nak sentiasa memandu dalam keadaan kebaikan. Maksudnya tak motong, bukan tak motong boleh, tak ada masalah. Tapi motong biar pada tempatnya kan. Dan juga keadaan-keadaan tertentu. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi masuk line yang paling utama tapi bawa 20, orang marah juga kan. Jadi dan duduk pula line yang paling patutnya bawa perlahan, dia bawa 100 contohnya. Jadi semua ni dia gini, bukan maksud tentang isu berapa kelajuan dia. Isunya adalah apa dia? Keadaan dan tempat itu memberikan kita daripada sudut asalnya macam mana kita nak mengawal situasi. Kesesuaian sesuai di situ. Maksudnya kalau tempat lajulah sikit, tempat perlahan sikit, itu maksud dia. Bukan maksud laju betul. Sehingga tidak mematuhi had kelajuan yang telah diletakkan di jalan raya dan sebagainya. Jadi daripada sudut kesabarannya kita kata untuk kita buat kebaikan, dan kesabaran juga daripada sudut apa? Untuk melarang diri kita pada buat perkara-perkara yang dilarang. Termasuklah pada perkara yang melibatkan undang-undang. Sebagai contoh kita kata apa? Brek mengejut dengan tiba-tiba. Tak ada pasal-pasal saja nak uji orang kat belakang, dia break secara mengejut. Sebab dia tahu daripada sudut undang-undang siapa yang langgar dia yang kena. Contohnya kan. Jadi dia pun buat perkara yang demikian. Jadi semua ni kita kata daripada sudut asalnya nak menghalang diri kita daripada melakukan keburukan, khususnya bila mana kita berada di jalan raya. Dan kemudian juga yang ketiga, ni juga antara benda yang penting. Kadang-kadang orang akan kata dah baca doa, dah buat itu, dah buat ini, tapi jadi juga. Allah. Sebab tu kita kena sabar yang ketiga kepada qada dan qadar Allah. Itu antara benda. Maksud ketetapan dan kadar yang Allah nak bagi kepada kita, kita kena maklum daripada sudut itu. Dan ini adalah satu ujian. Sebab tu Nabi SAW doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Allah marjuni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah apa ni kita kata sebagai pahala di atas
apa musibah yang timpa kepada aku ni. Dan juga Nabi tak ingatkan kita hanya semata-mata pada pahala. Nabi ingatkan kepada kita apa dia? Iaitulah kepada gantian yang lebih baik. Kalau contohnya tadi kita kecil je kan, mungkinlah dengan qada Allah aksiden ataupun apa wa'iyazubillah, maka kita minta pada Allah selain dapat pahala, kita juga akan mendapat yang kita panggil sebagai apa? Iaitulah kebaikan yang lebih lagi daripada apa yang kita ada, mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu satu benda yang sangat dituntut, khususnya dalam banyak perkara, dan antara benda yang kita bincangkan adalah sabar ketika memandu. Betul lah, bila Ustaz sebutkan sebentar tadi, ada sahabat saya ni dia aksiden motor Ustaz. Ya, hancur habis motornya. Tapi dapat insurans dan dapat beli kereta besar pula. Maknanya, tapi janganlah saya saja aksiden. Nyawa tu satu je. Betul. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, satu lagi soalan yang cukup menarik, ya, yang mana kalau kita biasa dengar bahawa kalau memandu pakai serban, naik motor pakai serban ni tak jadi masalah saya. Betul. Tapi mungkin apa komen daripada Islam tentang perkara ini Ustaz? Sebab benda ini melibatkan keselamatan. Betul. Silakan. Baik, daripada sudut asasnya kita kena faham bahawa praktikal Nabi itu melihat kepada tempat dan keadaan. Saya buat contoh mudah gini. Bila Nabi SAW pergi perang, maka Nabi akan pakai baju besi. Bila Nabi pergi masjid, Nabi tak pakai baju besi. Nabi akan pakai jubah ataupun ridak kain yang mana dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian bila Nabi SAW pergi dalam keadaan bermusafir kepada tempat-tempat tertentu, maka pakaian Nabi lain. Ada kadang-kadang Nabi pakai jubah daripada Rumiyah yang sedikit ketat dia punya ni. Ada kalanya Nabi SAW pakai dengan keadaan yang demikian. Contohnya macam Nabi nak masuk ke Fathul Mekah, dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sanad yang sahih ataupun dalam hadis yang sahih menceritakan bahawa Nabi bila masuk ke Mekah, Nabi pakai serba hitam. Ada kali Nabi SAW pakai serba warna putih. Jadi apa sebenarnya sebabnya? Sebabnya di sini satu saja yang dibincangkan oleh para ulama hadis, iaitulah Nabi menyesuaikan keadaan dan tempat ketika mana berpakaian. Kan? Jadi daripada sudut asasnya, bila mana kita menunggang kenderaan ataupun motor, khususnya nak pergi masjid, khususnya lah. Jadi waktu itu keutamaan dia adalah memakai topi keledar daripada kopiah ataupun daripada serban. Itu kita kena faham daripada sudut realiti, daripada sudut maqasidus syariah. Ya, pakai serban itu adalah sunnah secara umumnya, pakai kopiah itu adalah sunnah secara umumnya, tapi kita kena meletakkan sunnah itu pada tempat-tempatnya. Saya buat contoh mudah yang lain lagi. Contoh kita katalah habatus sauda ni adalah ubat bagi segala penyakit. Betul, sunnah Nabi SAW. Tapi ada orang yang kadang-kadang tak sesuai dengan keadaan ubat habatus sauda itu. Contohnya setiap ubat, contohnya dengan perkara-perkara yang tertentu, ada spesifik. Jadi kadang-kadang melihat kepada manusia. Contoh yang dibahaskan, maksud iktihal. Iktihal ni maksudnya apa? Memakai celak. Pakai celak ni memang sunnah. Kan bagi lelaki dan juga wanita. Itu dibahaskan oleh para ulama. Cuma kalau kita sebut, adakah pakai celak itu dengan keadaan kalau dia tak sesuai dengan mata dia, kita kena pakai juga? So itu juga prinsip pada sudut kesihatan. Kalau tak sesuai dengan kesihatan, maka dia kena pilih celak yang boleh sesuai dengan kesihatan dia. Jadi bukan semua. Sebab Nabi pakai ithmit. Ithmit ni dia adalah jenis-jenis daripada celak tu. Jadi bila sebut tentang celak, sebut tentang perubatan, sebut tentang perkara yang kita bincangkan tadi, maka kita kena tengok pada sudut keadaan. Maka daripada sudut maqasidus syariah, pakai topi keledar tu adalah yang lebih utama daripada kita memakai serban ketika mana berada dalam keadaan di jalan raya. Sebab tu Imam Syatibi sebut apa tadi? Maksudnya daripada sudut logik akalnya. Kalau pakai kopiah ni mesti kalau kena tayar kereta, kalau kena apa, dia lebih mendatangkan mudarat. Kalau topi keledar tu maksud daripada sudut akal, pemikiran kita dalam menetapkan masalah dan kepentingan, maka sudah tentu ia lebih, kita kata dalam proses menjaga nyawa itu lebih tepat. Wallah. Kalau setakat belakang rumah tu boleh bincang Ustaz. Boleh bincang lah. Sebab apa? Kemudaratan itu lebih besar. Betul. Elok-elok nak pergi semayang, kena semayang pula. Masya-Allah. Nauzubillah. Baik, kita berehat seketika. Banyak lagi akan kita bincangkan. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit sopa, gila, kusta dan daripada penyakit-penyakit yang buruk. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih para penonton sekalian. Hari ini kita dalam topik fiqah iaitu membincangkan tentang keselamatan jalan raya. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang mungkin nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz boleh call kita di talian 1-800-881677 atau boleh WhatsApp kita di talian 0111233680 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Ya, tahniahlah kepada yang telah dibacakan soalan yang menarik pada pagi ini. Dan para penonton sekalian jangan lupa nota-nota penting yang Al-Fadil Ustaz sebutkan sebentar tadi boleh kita tulis di ruangan komen agar kawan-kawan kita pun dapat manfaat padanya. Saya nak kongsi satulah yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Ada yang nak tulis pun boleh. Ustaz kata tadi tenang memandu itu datang daripada Allah. Tetapi kalau gopoh itu datang daripada siapa? Pandai ya, penonton kita kata daripada syaitan ya. Okey baik. Tapi sekarang ini Ustaz, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Syekh Abdullah, apa khabar? Baik. Silakan. Ada macam ni Ustaz, kalau sekiranya bawa kereta laju-laju atau bawa motor laju-laju tak ikut prosedur yang ditetapkan, lepas tu mati dia meninggal pula Allah. masa aksiden tu. Jadi berdosa ke atau macam mana? Dia macam bunuh diri pula. Dia membahayakan diri sendiri. Minta tu Ustaz jarahan. Terima kasih. Terima kasih Syekh Abdullah. Ini soalan ni baguslah Ustaz. tu. Ya. Kadang-kadang kita mandu ni tak ingat dunia dah. Ingatkan jalan tu memang kita yang punya dah. Tapi bila mana mandu secara laju dan berbahaya ini tiba-tiba ialah mungkin dah sampai ajalnya, meninggal dunia, mungkin bagaimana kedudukan si mati itu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ni yang orang kata mati katak. Jadi sebut mati katak tu kadang-kadang mati tu dalam keadaan baik kan. Ya. Tapi kita tak tahulah daripada sudut asas niat kenapa begitu dan begini. Okey. Ya. Cuma kalau kita ambil dalam konsep umum daripada sudut asasnya, kita kata memandu ni adalah secara berbahaya dengan melebihi had laju dan sebagainya adalah satu perkara yang mana boleh mendedahkan kepada kemalangan daripada sudut asasnya. Cuma kalau kita lihat daripada sudut konsep, daripada sudut maqasidus syariah, iaitulah tujuan kenapa syariat itu diturunkan, kita lihat daripada sudut apa? Iaitulah menjaga nyawa tu kita tahu dah. Jadi daripada sudut menjaga nyawa ini antara benda yang kita perlu patuhi SOP-nya jalan raya tu ialah memandu dengan keadaan ataupun dengan apa kita kata kelajuan yang dibenarkan. Dan juga daripada sudut yang lain kita akan melihat daripada sudut menjaga harta, seperti mana kita kata harta tu contohnya jalan itu sendiri adalah milik awam dan juga harta tu bermaksud kenderaan kita ataupun perkara yang terbabit dengannya. Baik. Jadi bila sebut tentang konsep asas, adakah yang kita katakan sebagai memandu melebihi had laju, kemudian aksiden dan sebagainya termasuk dalam perkara membunuh diri ataupun tidak? Baik. Dia gini, secara asasnya dia tak termasuk dalam perkara membunuh diri seperti mana yang disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuh diri ni memang niat betul nak bunuh diri. Maksudnya kita terjun ke kan dan sebagainya kan. Maksudnya memang niat tu terlintas untuk membunuh diri. Dan kita kena bezakan. Contoh gini, ada orang dia tahu dah pokok kelapa tu tinggi. Dia pergi panjat nak habis buah kelapa. Jadi dengan keadaan yang tak sengaja tersilap jatuh meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang yang memang dia pergi naik pokok kelapa tu niat nak bunuh diri. Saja panjat tu lepas tu terjun. Jadi beza dah daripada sudut niat. Maka niat di situ memainkan peranan yang sangat penting dalam penentuan bahawa dia itu mati dengan keadaan yang macam mana. Jadi semua ni penentuan asalnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita kembali kepada asasnya tadi, daripada sudut yang lain, pembunuhan ni juga ataupun terbunuh juga boleh kategorikan sebagai ada beberapa keadaan. Pertama sekali adalah khata', iaitulah tersalah, tersilap. Kemudian yang kedua dipanggil syibul amad. Syibul amad ni maksudnya seakan sengaja. Maka kalau kita masukkan dalam kategori yang kita sebutkan tadi, walaupun dalam hukum fiqh bincang ni adalah kita yang membunuh tu, bunuh orang tu, tapi sebenarnya termasuk juga dalam konsep kita yang dalam keadaan kita sendiri tadi, yang memandu secara berbahaya dan sebagainya. Jadi bila sebut tentang konteks syibul amad ni maksudnya apa? Seakan sengaja. Maksudnya seakan sengaja. Jadi dalam fiqh ni dia detail, maka bila sebut seakan sengaja ni memang kita seolah-olah memang tak ada niat bunuh diri, tapi cara dan kaedah tu nampak pergi ke arah itu. Maka daripada sudut asalnya kita boleh masukkan di kategori yang seakan sengaja, walaupun perbahasan tu orang yang bunuh bukan dia yang kategori yang terbunuh. Cuma daripada sudut asalnya ataupun kaedahnya, perbincangannya, kita kena ketahui bahawa di situ dia kembali pokok pangkalnya kepada niat yang asal. Jadi kalaulah dikata waktu tu memang sengaja nak berlomba, nak merempit ke ataupun apa-apalah dengan keadaan itu, contoh dia kata apa?
highway. Highway ni kita yang punya kan? Malam ni kita yang punya kan? Dan sebagainya lah, perkara-perkara yang terbabit. Maka kematian itu ataupun mencederakan diri itu termasuk dalam perkara yang berdosa. Ya. Sebab apa? Kita yang mendedahkan kepada perkara yang membawa kepada kemudaratan pada diri dan juga keselamatan orang lain. Macam kita memukul orang lah Ustaz ya. Betul. Kita nak pukul ni nak mencederakan dia, tiba-tiba Betul. mati Ustaz. Mati. Ni perkara yang orang kata membawa kepada kematian itu sendiri. Betul. Baik. Tapi niatnya itu tak adalah nak membunuh. Betul. Tapi sebaik-baiknya seperti mana dalil yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri ke dalam kebinasaan. Betul Ustaz ya? Betul. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila mana kita kadang-kadang nak cepat balik ke rumah tu, kita tak sabar jumpa orang tersayang. Tetapi orang yang di rumah tu lebih menyayangi nyawa anda. Betul. Para penonton sekalian, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita, Kak Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan Dai serta semua kru produksi tanyalah Ustaz, mengikut hukum fiqah, apakah tidak ada undang-undang diperuntukkan untuk pemandu mabuk yang banyak menyumbang kepada permasalahan keselamatan jalan raya sehingga ramai pengguna jalan raya yang menjadi mangsa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini bukan kata tergopoh gapah ni Ustaz. Ini sampai tahap mabuk dalam keadaan hilang kawalan. Mungkin apakah yang dipandang daripada sudut Islam Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Kak Sabah yang bertanya, dan kita tahu berasal daripada Sabah lah insya-Allah. Jadi Sabah dengan keadaan yang terlalu tinggi bilangan COVID-19 ataupun COVID-19 dengan kes-kes yang walaupun daripada penjara dan sebagainya, tapi daripada sudut asalnya dia ada ruang untuk merebak daripada sudut kaki tangan dan sebagainya. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kata kesembuhan dan afiat dan juga mengurang ataupun menghapuskan COVID khususnya di Sabah dan Malaysia secara umumnya. Amin. Baik. Jadi bila kita sebut tentang keadaan pemandu mabuk, kita tahu dah bahawa arak ni dipanggil fuqaha panggil apa? Ummul khaba'ith. Iaitu punca ibu bagi segala kerosakan. Kan? Sebab tu dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuh. Iaitu apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, bertenun nasib dengan anak panah, kemudian apa? Memberi makan bahala adalah daripada perbuatan syaitan. Syaitan minum arak, tuan-tuan. Syaitan minum arak. Syaitan berjudi. Maka semua itu adalah asasnya daripada hukum hakam perbuatan syaitan yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Kata Nabi SAW, kullu muskirin haram. Setiap perkara yang mabuk itu adalah perkara yang mendatangkan haram. Setiap arak itu adalah perkara yang haram dan setiap perkara mabuk kan itu adalah perkara yang haram. Jadi merujuk kepada asasnya, kalau kita tengok daripada sudut undang-undang, telah pun dibahaskan di parlimen sebenarnya pada yang kita panggil section 19 pada tahun 1978 itu 87 bila bincang tentang isu tu nak diperketatkan kepada hukuman 20 tahun penjara dan maksimum 150,000 denda. Tapi ada setengah orang dia kata tak berapa kuat, tak berapa kukuh juga kerana daripada sudut asalnya benda ni masih lagi ada di luar. Kalau boleh kita tengok, kalau tiap-tiap minggu mesti ada kes pemandu mabuk yang mana melanggar dengan sekian-sekian dan sebagainya. Jadi secara umumnya kita kata sebenarnya bukan saja di Malaysia, hatta di Australia, hatta di Sweden, di mana-mana tempat pun ada dia punya undang-undang berkaitan dengan pemandu mabuk ni. Pemandu mabuk. Jadi daripada sudut asas kita kata macam manakah daripada sudut hukum Islam, maka kita kata arak itu diharamkan. Yang kedua daripada sudut pemandu tu. Jadi di sini yang kita panggil sebagai membunuh secara sengaja ke ataupun bagaimana, dan juga daripada sudut konsep diat ataupun dendanya. Secara umumnya sebenarnya kalau ikut daripada sudut fiqah, diat itu juga ada terbagi pada diat ni denda lah kepada orang yang membunuh. Pertama sekali, adakah dikenakan qisas sengaja membunuh ataupun bagaimana? Itu pertamalah, itu bincang lain. Yang kedua daripada sudut dia tu sendiri kalau dengan keadaan dia mabuk tak sengaja contohnya. Dah mabuk satu hal, tak sengaja satu hal. Jadi ada dua hal kat situ kan. Jadi asasnya kita pergi kepada kalau diat itu ikut hukum Islam maka sekurang-kurangnya dia 100 ekor unta. Dia kena bayarlah. Kalau dalam jumlah sekarang ni lebih kurang dalam 635,000 untuk dibayar untuk itu daripada sudut kita kata asalnya satu nyawa lah. Itu belum kecederaan lain. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud mendetailkan dalam Quran pun ada. Kalau kisah hidung dibalas dengan hidung kalau patah kan. Tapi daripada sudut pembayaran diat itu sendiri, kalau hidung patah habis contohnya 50 ekor unta. Zaman dulu punya perkiraan lah, maksudnya lebih kurang dalam 300,000 lebih. Kalau tangan patah, kalau tercedera
cedera, kalau sekian-sekian disebabkan orang yang seperti ini. Kira lain pula. Kira lain pula. Kalau contohnya kita katalah jari patah, adalah berapa ekor unta dia punya sandaran dia. Jadi itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hukum hakam Islam ni adalah detail pada isu khususnya berkaitan dengan dia. Jadi antara benda yang boleh dikuatkuasakan juga adalah isu berkaitan dengan apa? Mengenakan had yang paling maksimum kepada orang yang buat benda tu. Kalau contohnya orang tu katalah kenderaan, maka dia wajib untuk membayar kenderaan itu. Berapa dia punya jumlah kerosakan dia. Sebab apa? Dia memilih untuk mabuk dan memandu dalam keadaan mabuk. So kalau kita nak ikut daripada sudut hukum Islam, sangat banyak dibahaskan oleh para ulama. Dan juga kalau tengok juga isu berkenaan dengan hukum hudud. Ada hadis yang begitu banyak dalam riwayat Imam Muslim sebagai contoh, hukum hudud bagi peminum arak 40 sebatan. Itu daripada sudut konsep asalnya. Dan kemudian di zaman Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Umar tambah 40 lagi sebagai ta'zir. Jadi 80 sebatan. Jadi kalau kita tengok daripada hukum hakam syarak, pertama kita kata arak tu haram, khususnya kita kata daripada sudut orang Islam jangan buatlah. Adapun non-Muslim juga daripada sudut asalnya kita kena faham bagaimana kita meraihkan kehidupan manusia-manusia lain di jalan raya, bukan hanya atas dasar kehendak kita sendiri semata-mata untuk berpuas, untuk berfoya dan sebagainya, maka lihat daripada sudut itu. Maknanya minum pun dah salah, ini kan pula memandu dalam keadaan mabuk. Betul. Dua benda lah Ustaz, maknanya membunuh di situ dan minum. Betul. Satu hal. Kawan saya orang berbangsa Cina Ustaz, dia kata kami orang Cina pun tidak suka dengan perkara ini sebab Betul. we are Malaysian. Betul. Cakap macam tu. Sebab apa? Dia bukan isu tentang agama Islam itu, tetapi isu bagaimana masyarakat di Malaysia ini sangat-sangat sedih dengan kematian yang seperti itu. Bukannya mati di medan perang, Betul. tapi mati disebabkan pemabuk. Kita nak cuba elak perkara ini. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mustafa Suki dan Dai Iman. Serta kru-kru tanyalah Ustaz. Sebenarnya saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Johor. Haji Tukinon apa khabar? Alhamdulillah pagi ni cantik. Hujan sikit dan sejuk pula. Hati-hati mandu tu, hujan-hujan tu. Tak, saya mandu naik kereta. Ya, silakan. Okey, soalan dulu Ustaz dan Dai. Kita tahu Ustaz, undang-undang dah ditetapkan kalau naik kereta lah, kan motor, kena pakai tali seleda Ustaz kan. Tapi biasanya manusia ni kita kenapa Ustaz bila nak berjalan dia lupa pakai tali pengen seleda. Tapi bila nampak depan tu ada pasal tak kisahlah polis ke apa dan sebagainya, sibuk baru nak memakai. Dan bila ditahan polis, awak baru pakai kan. Jadi saya saman awak. Jadi macam mana Ustaz? Sepatutnya kita janganlah sampai kena tindakan baru nak buat. Pakai dulu ataupun gunakan daripada yang mula masuk kereta saja, kita pakai tali seleda. Jadi amalan yang macam ni atau kaedah ini patutnya kita amalkan ke atau macam mana Ustaz? Minta pandangan Ustaz pagi ini. Itu saja soalannya. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Tukinon. Macam biasa buat je Ustaz ya. Kalau nampak abang polis kat depan tu cepat-cepat tarik tu sampai terbelit dekat teguk ni Ustaz ya. Tengok polis boleh rasa takut Ustaz. Betul. Tapi mungkin dia tak rasa takut pada Allah SWT. Apa pandangan Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Haji Tokinon bertanya tentang soalan ini dan mungkin kita ada pengalaman daripada sudut ni. Kadang-kadang tu tersilap tali pinggang ataupun keledar yang isteri tu. Termasuk kat situ, yang ni pun terbalik kan. Ataupun kadang-kadang macam terbelik tadi dan kemudian dalam keadaan apa tak boleh tarik. Tak boleh tarik. Dalam keadaan yang tergesa-gesa. Baik, dia gini tuan. Pertama sekali, konsep pertama isu terlupa. So terlupa ni kalau kena saman itu nasib lah. Kan? Itu kira macam satu denda lah. Cuma kadang-kadang bukan terlupa. Dia memang sengaja tak pakai. Itu satu daripada satu sudut dan sengaja tak pakai ni boleh jadi pelbagai. Setengah kereta ni alhamdulillah dia dah daripada sudut sistemnya maju. Ada yang pakai tu kalau tak pakai dia berbunyi. Lepas tu orang tu sengaja tak pakai, dia terdik pula, dia ambil yang tu dia pusing kat belakang dia letak kat situ. Memang tak bunyi sebab dah letak. Tapi tu sengaja kita biasa buat tu. Tapi sengaja. Jadi di sini kita kena perhatikan betul-betul sebab tu kita kena baca undang-undang juga. Daripada sudut fiqh undang-undang pun kena baca. Sebab tu pada section 333 tu daripada sudut bila bincang tentang tali pinggang keledar ni, kita kena tahu apa sebab kena pakai tu. Pertama sekali adalah mengurangkan hentakan bila mana berlakunya kemalangan. Itu benda yang penting sebab kita bukanlah kata tak apa, tawakal pada Allah, tak payah pakai ni tak apa. Kalau gitu tak payah bawa kereta lah, kalau tawakal kan jalan kaki je. Jadi kena faham betul-betul tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, selepas mana mengurangkan dan juga mengelakkan benda-benda yang lebih serius berlaku daripada sudut kita kata kejeraan yang lebih teruk dan sebagainya, maka kita kena lihat. Sebab tu
Islam suruh kita mengambil asbab dan musabab. Maksudnya daripada sudut asasnya kita faham dah ini adalah perkara yang daripada sudut tujuan maqasid ataupun tujuan syariah tu pertama. Yang kedua kita kena ambil asbab tu. Asbab ni maksudnya apa perkara yang boleh menghalang kita daripada termasuk perkara yang mudarat. Jadi kita kena faham situ. Jadi kalau melihat daripada sudut asas kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan benda-benda perkara yang kita sebutkan tadi dia boleh menjaga nyawa, menjaga kita daripada mudarat, menjaga kita daripada kecederaan yang lebih serius dan sebagainya. Maka kita kena ambil dia punya asbab itu. Dan kalau baru tadi kita nak buat apa? Nak buat pemain kepada kita punya abang-abang kita JPJ kan, polis dan sebagainya, baru nak pakai contohnya, itu nasib lah. Nasib lah, kena tu kenalah. Jadi nak tak nak kena bayar. Itu pada sudut konsep asasnya. Jadi kita kena faham bahawa tali pinggang keledar merupakan satu benda ciri yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pakai, untuk kita gunakan untuk apa? Untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Sebab tu ada juga cerita tentang apa? Cerita tentang apa ni kita kata ya, untuk anak-anak, kemudian untuk baby. So semua tu untuk tujuan apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk meringankan daripada sudut mudarat berlaku bila mana terjadinya kemalangan. Maknanya benda tu simple je Ustaz. Betul. Pakai tali pinggang keselamatan. Ya, kita berehat seketika. Para penonton sekalian, setia bersama dengan kami. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Kita dalam topik keselamatan jalan raya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Banyak telah kita perbincangkan pada hari ini. Sebelum melihat tadi, para penonton sekalian jangan lupa saat memandu pakai tali pinggang keledar. Benda tu simple, keledar melayang duit saja. Baik, para penonton kita ada mengajukan soalan di Facebook bersama dengan Wak Dodge. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru program Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati Allah semuanya. Adakah berdosa jika saya memandu tanpa lesen atau cukai jalan, sedangkan saya memandu dengan berhemah dan patuh undang-undang jalan raya? Wak Dodge Yong Peng. Hashtag biar tahu jangan keliru. Tersedak abang-abang kita tengah mandu tu. Ya. Apa pandangan Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Satu soalan yang ditimbulkan bagus tu. Sebab akhir tu sebut saya mematuhi berhemah di jalan raya. Maksudnya mematuhi undang-undang. Antara undang-undang yang penting kena ikut adalah apa dia? Iaitulah kita sentiasa memperbarui cukai jalan ataupun kita panggil sebagai lesen memandu kita. Ya. Jadi semak-semaklah kadang-kadang sampai terlupa. Kita jumpa-jumpa dengan abang polis baru tengok oh rupanya terlupa. Memang kenalah. Jadi di sudut asalnya kita kena faham dia adalah salah satu perkara yang mana termasuk dalam ciri-ciri ataupun undang-undang pemerintah. Dan kita sebut tadi, iaitulah tasarruf imam. Maksudnya apa keputusan pemerintah adalah untuk apa? Tujuannya mendatangkan manfaat dan juga menolak kemudaratan kepada masyarakat. Kepada kita lah, maksudnya penduduk ataupun kita kata sebagai orang yang menggunakan khidmat-khidmat yang berkaitan dengan jalan raya. Jadi daripada sudut asas dia, kenapa mesti ada tu? Kenapa mesti ada kita kata lesen kereta? Kenapa? Antara benda yang sangat penting juga adalah contoh cukai jalan. Bila sebut tentang cukai jalan maka memerlukan kepada takaful. Betul. Jadi sebenarnya untuk melindungi diri kita juga, melindungi diri kita dalam keadaan mungkin aksiden mungkin apa, maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila mana mendatangkan dia punya kita kata kaedah ataupun caranya dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaedah dan cara itu kita kena aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa dia tadi? Iaitulah prinsip yang kita panggil sebagai dalam keadaan
keadaan apa pun nyawa adalah yang lebih utama. Ya. Dalam keadaan apa pun proses asasnya adalah berkaitan dengan harta. Jadi kalau kita aksiden dalam apa memperbarui cukai jalan dan juga kita kata lesen dan juga perkara-perkara yang berkaitan, maka semua itu termasuk dalam prinsip yang kita kena taat kepada pemerintah. Jadi kalau kita memandu dengan keadaan yang tidak ada lesen dan keadaan sekian-sekian, kita walaupun berhemah macam mana pun kan, ataupun mematuhi undang-undang, kita tak boleh cakap pergi jumpa abang polis macam mana ni, kira saya patuh undang-undang tadi kan sebab berhemah tak pernah aksiden. Tetap kita akan kena kerana daripada sudut apa, tidak taat kepada keputusan ulil amri. Jadi jangan kita marah bila kita kena saman, kita kena apa, walaupun sehikmah mana pun kita bawa, ataupun kita kata tadi setenang mana pun kita bawa, maka bila kita kena, kita tetap akan mendapat dia punya kita kata balasan. Maka pada waktu itu kita kena akur dengan undang-undang berkaitan dengan pemerintah. Dan ini bukan kita bincang tentang diri kita, kita bincang juga tentang keselamatan dan orang-orang yang berada di sekeliling kita ketika mana kita memandu. Itu kaedah dia. Maknanya bila kita bayar cukai ni Ustaz, sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan. Betul. Sebab dengan duit-duit itulah yang tanpa lubang, jambatan roboh dan sebagainya. Jadi duit-duit inilah Ustaz kan, yang mana untuk kemaslahatan semua manusia dan rakyat Malaysia. Para penonton sekalian, kita ada pemanggil talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Ustaz Mustafa Masuki ya. 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 Silakan tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Elias, apa khabar? Hati yang tak tenang ni datang daripada apa juga tindakan emosi marah, datang daripada syaitan lah, kata. Betul. Kalau hati tenang dia datang daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau ketika memandu ni, perlukah kita memasang surah-surah tertentu ataupun doa-doa? Selain daripada itu, kita selalunya bila menaiki kenderaan memasang lagu-lagu yang terlampau kuat, yang boleh kata lawa dan tidak mengingat apa-apa langsung. Perlukah kita membuka surah-surah tertentu ataupun doa-doa dalam memandu itu lebih rasa tenang. Dan ada juga doa-doa yang seperti yang dikatakan lebih baik, seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Perlukah diamalkan dalam memulakan perjalanan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Elias. Cukup menarik lah kan Ustaz, sebab kadang-kadang pemanduan kita ni lama. Betul. Pergi kerja sejam, balik kerja sejam, kadang-kadang balik ke Alok Start sampai 6 jam. Tapi bila kita tak manfaatkan masa tu sebaiknya, jadi rugi. Kita tak mendengar zikir dan mungkin kata-kata nasihat pada Al-Fatih Ustaz. Mungkin amalan-amalan yang boleh kita lakukan di dalam kereta, ataupun ada doa-doa yang perlu kita amalkan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali, antara doa yang penting untuk lindung diri kita daripada kemalangan, daripada sekian-sekian ni yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, bila mana kita keluar rumah ni, iaitulah kita membaca pada perkataan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini antara doa bila mana kita keluar rumah dengan keadaan supaya Allah melindungi kita daripada pelbagai bala bencana dan sebagainya. Dan kemudian tadi seperti mana yang disebutkan oleh tuan pemanggil kita, bila sebut tentang doa, ya betul, itu memang antara yang zikir pagi dan petang kita membaca 3 kali, maka pada waktu itu diselamatkan daripada segala mara bahaya, termasuklah kita kata kemalangan, termasuk perkara-perkara yang berkaitan itu, mudah-mudahan. Dan juga antara benda yang penting juga untuk pengamalan kita ialah yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kita membaca 2 ayat terakhir pada surah Baqarah. Itu juga boleh melindungi kita. Kata Nabi, lakafatahu, maksudnya dia akan melengkapkan hari itu. Kata Imam Fudail bin Iyad adalah Imam Fudail bin Iyad dan juga Imam Nawawi, termasuk bila kita membaca 2 ayat terakhir pada surah Baqarah boleh melindungi kita daripada segala macam bencana, khususnya berkaitan bila mana kita memandu dan sebagainya. Jadi ini antara doa-doa lah yang boleh, ataupun zikir yang boleh kita baca. Cuma boleh ke kita pasang radio ataupun ayat Quran, mengaji ceramah contohnya? Sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, memang ustaz-ustaz buat macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang tu dia nak pergi ceramah ke nak pergi apa, tak sempat untuk nak prepare apa semua tu. Kadang-kadang dia akan cari tajuk-tajuk ceramah ustaz-ustaz, biasanya Arab lah, syekh-syekh apa semua tu, dia akan pasang, dia akan ambil poin-poin penting sambil-sambil dia memandu. Itu juga antara perkara kelebihan yang Allah bagi pada kita pada hari inilah. Adapun bagi kita yang biasa, yang awam macam saya dan juga tuan-tuan, maka kalau kita nak pasang Quran bagus, tapi kita kena ada adab dengan Quran.
Jangan kita pasang Quran, lepas tu kita berborak, kita berbincang, kita apa semua bersukaria dalam kereta. Kalau gitu jangan tak perlu pasang Quran, kita bersukaria. Dia ada beza kat situ. Nak dengar pasang balik. Itu dia punya kaedah. Maksudnya antara adab kita dengan Quran. Jadi bukan kita pasang tu selama 6 jam tu kita pasang. Kira kalau kata Syekh Mahir ke kan, Syekh Sudais ke, habislah 6 jam tu sekali pusing. Tapi apa manfaat yang kita dapat? Manfaat yang kita dapat di sini maksudnya kita nak dengar dan kita nak dapatkan pahala dah daripada perkara kita mendengar bacaan Al-Quran. Bukan kita duk dengar sembang dengar tak tahu mana satu kan. Jadi yang tu kita elakkan. Lebih-lebih lagi kita kata dalam perjalanan memang betul terbaiknya kita pasang Quran, ayat-ayat suci Quran, tapi dalam masa yang sama kita bukan sekadar mematikan tapi daripada surah asal menjaga adab-adab kita dengan Quran. Jadi boleh pasang, tak ada masalah, tapi lebih baiklah daripada pasang benda-benda yang lara. Pasang lagu, pasang macam dia seorang ada sound. Kawan-kawan dia tak ada sound sebelah tu kan. Jadi semua ini membawa kepada perkara yang boleh mendatangkan pula kemarahan orang kan. Bunyi kedung-kedung apa benda pula ni kan. Kita dekat sini mungkin anak tengah tidur tiba-tiba dia buka tingkap pula dah. Contohnya. Jadi ini antara perkara yang kita melihat kepada bukan sekadar diri kita berseronok. Memang lebih baiklah daripada pasang lagu dan sebagainya adalah pasang ceramah ataupun baca-baca Al-Quran. Itu antara benda yang sangat dituntut. Cuma kita cuba untuk mendatangkan adab-adab kita berkaitan dengan Al-Quran. Ada makcik tu kata kereta makcik dah lama tak ada radio. Sebab makcik dah jadi radio dah. Sebab dalam kereta ni tempat paling seronok sekali makcik boleh membeber kepada anak-anak. Alhamdulillah. Sebab dia dah terkepung, tak radio ada dah. Betul. Jadi mungkin inilah perkara-perkara yang baik perlu kita lihat bahawa mungkin di dalam kereta kadang-kadang kita nak tegur isteri. Betul. Tapi alah kita pun abang ni baru 2 kali dengar kuliah dan nak nasihat kat saya. Jadi kita pasanglah tajuknya isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Buka tanyalah ustaz kan. Sambil-sambil dengar dalam kereta memandu sebagainya, tapi janganlah tonton, dengar sekutlah. Jadi secara tak langsung dapat memberi nasihat kepada isteri tersebut. Tiba-tiba pagi-pagi sebelum pergi kerja isteri kita dahaka pula. Kita pasanglah tajuk isi dahaka. Tak gitu saya. Baik, para penonton sekalian, perbincangan kita cukup menarik. Walaupun perkara tajuk kita simple iaitu keselamatan jalan raya, tapi perkara ini banyak memberi manfaat kepada kita. Kita ada lagi soalan bersama sahabat kita di Facebook bersama dengan Sirul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Tanyalah Ustaz. Soalan saya, apa pandangan Ustaz tentang sesetengah pengguna jalan raya yang masih berdegil tidak mahu memberikan lampu signal ketika hendak belok ataupun masuk simpang? Ini sekaligus membahayakan pengguna jalan raya yang lain seperti penunggang motosikal serta penunggang basikal. Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Taiping, Perak. Ini kadang-kadang tabiat juga saya. Tapi kita sangka baiklah. Rosak kan signal tu. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sifat malu di jalan raya ni dia tak boleh malu. Jangan malu memberi signal. Jadi signal ni dia memanglah tak ada dalam hadis. Sebab tu kita bincang tadi kan konsep asalnya memang tak ada dalam Quran dan hadis. Tak ada pula Nabi kata siapa nak masuk maka bagilah signal, tak ada. Ataupun kamu nak masuk ni maka perlahankan kenderaan kamu dan pastikan lampu brek apa semua berfungsi. Tak ada. Tapi asalnya kita sebut secara umum Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW peringatkan pada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apa dia? Iaitulah siapa di kalangan kamu nafasa anil mu'minin qurbah min qurabati ad-dunya atau min qurabah. Maksudnya sesiapa di kalangan kamu yang mana memberikan, di sini maksudnya apa? Iaitulah menyenangkan di kalangan orang-orang di kalangan kamu, iaitu menyenangkan maksud memudahkan. Memudahkan di sini maka Allah akan mudahkan urusannya dekat akhirat. Dan juga farajallahu taala bihi yaumil qiyamah. Allah akan memudahkan urusan dia di hari kiamat. Maka bila kita ambil konsep hadis ni secara umumnya, bagi signal tu memudahkan orang dan memudahkan kita. Maka daripada sudut asas, adakah dia berpahala? Ya, berpahala. Kerana dalam konsep umum kita sebut tadi ialah konsep memudahkan manusia. Betul. Memudah ni bukan hanya sekadar kita kata bentangkan sejadah ke kan untuk solat, bukan hanya sekadar menyediakan tempat-tempat ibadah dan sebagainya, tapi memudahkan juga adalah dalam konsep yang umum. Maka kita kena ambil hadis ni, jadikan pegangan kehidupan kita, apa saja perkara yang kita boleh mudahkan urusan orang Islam. Termasuklah bagi signal. Bagi signal pun memudahkan bagi signal urusan, memudahkan urusan. Maka tuan-tuan, di antara dua benda je, sama ada kita terpuji ataupun dimaki. Dimaki memang tak eloklah. Nak masuk sempang tak bagi signal, memang kena makilah dengan orang yang nak keluar tu. Jadi sebenarnya asalnya kita yang mencetuskan perkara yang tidak baik. Cuba kita bagi signal elok. Contohnya apa? Ni, kalau contoh dekat PJ ni,
Kat PJ ni kan elok keluar sempang ni nak masuk Sungai Buloh sekarang dah bagi signal. Itu menunjukkan memang betul-betul ni lah kan. Tapi ceritanya tuan-tuan, dia adalah dia punya konsep dia berapa meter kita nak bagi signal dan sebagainya. Tapi memberi signal itu adalah satu benda yang memudahkan urusan manusia dan insya-Allah kita berpahala disebabkan kita memudahkan urusan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi itu kena hati-hati daripada sudut tu, bukan hanya sekadar kata ikut dan lah, rosak lah, apalah. Rosak pergi repair lah. Betul kan? Kalau contohnya kita malu-malu, jangan malu. Beri signal jangan malu. Kita kena menyatakan betul pendirian kita dengan memberi signal untuk masuk sempang. Jadi itu pahala insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Nabi SAW menyebutkan kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Yang saya menarik Ustaz, bila kita tengok abang-abang lori besar-besar ni Ustaz, naik trailer. Tapi bila mereka ni kadang-kadang memberi laluan dan sebagainya, mereka horn, nandakan terima kasih ataupun memberikan lampu. Ini satu budaya ataupun adab yang kita rasakan cukup baik yang boleh kita terapkan saya. Allahu Akbar. Baik. Ustaz, kita sebutkan tentang perkara ini cukup menarik dan ada satu soalan yang kita boleh bawakan pada hari ini yang pada saya menarik soalan ini bersama dengan Baizura Mazlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan ustaz serta semua kru. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukum berlumba ataupun merempit dan menjadikan jalan raya sebagai litar lumba tanpa hiraukan keselamatan diri sendiri dan juga mencederakan lain-lain? Jika mati, adakah dosanya seperti membunuh diri? Terima kasih. Saya pun pernah juga, saya bukan pernah merempit, tapi bawa kereta, tiba-tiba ada Superman pula kiri kanan Ustaz. Macam mana hukumnya tu Ustaz? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita sebut berlumba itu sendiri. Berlumba ni adakah pada zaman Nabi pernah berlaku? Ataupun macam mana sebenarnya? Baik, ada riwayat daripada riwayat Imam Ahmad, riwayat daripada Ibn Umar dan sebagainya, sebahagian sahabat, Nabi pernah menganjurkan pertandingan lumba. Lumba kuda. Lumba kuda kat sini bukan highway lah dan tempat itu bukan mencederakan manusia. Maka Nabi anjurkan tujuan untuk apa? Untuk memberikan ketangkasan dan juga kepantasan bagi prajurit ataupun tentera Islam bila mana berhadapan dengan musuh. Sebab tu Nabi buat perlumbaan tu maksud ada tujuan kat situ. Bukan berlumba untuk kita pertama melibatkan unsur yang tak dibenarkan adalah unsur judi. Jadi judi ni kadang-kadang bertaruh dalam unsur perlumbaan. Itu juga antara perkara yang berlumba dah salah dah. Judi pula daripada sudut pertaruhan, kalau menang berapa awak nak bid. Contohnya kan 5,000, 10,000, berapa engkau boleh? Saya nak kuda nombor 10. Saya nak nombor 10 contohnya kan. Jadi ini antara perkara termasuk dalam unsur judi yang tu kita faham dah, benda tu ada diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian masuk juga dalam unsur berlumba tadi. Kalau berlumba di sini tuan-tuan, sebab tu saya pujilah banyak sebenarnya pelumba-pelumba yang hebat di dalam negara kita di Malaysia ni, membanggakan nama Malaysia, pergi masuk kepada Grand Prix dan sebagainya. Maka semua tu termasuk dalam contoh-contoh yang kita kena ambil part ataupun ambil tahu tentang kelebihan-kelebihan dia. Jadi di lumba di track berbeza dengan lumba di litar. Maka sebab tu kerajaan kita dia buat litar. Bukan buat highway tempat berlumba. Jadi ada litar tempat tertentu. Ada orang kata nak masuk tu kos dia mahal. Motor pula kena macam ni, begini dan sebagainya. Jadi kita kata kalau kita nak cari tempat yang boleh, yang halal, yang boleh untuk kita berlumba, ada tempatnya. Ada tempatnya yang disediakan oleh pihak kerajaan daripada sudut litarnya, tempat dan sebagainya. Ada pula tempat tertentu kalau kita jadikan highway, maka highway bukan tempat berlumba. Highway adalah tempat untuk kita berjalan ataupun khususnya untuk kegunaan masyarakat awam, pergi tempat kerja, balik kampung dan sebagainya, bukan tempat berlumba. Jadi kalau ada sebelah tepi Superman, sebelah tu Ultraman, macam-macam lagi lah kan, dengan berbagai, ada yang berdiri atas motor. Jadi semua tu perkara yang mendatangkan mudarat. Dan akhirnya soalan kedua tadi, kalau meninggal dunia dan sebagainya, sebab tu saya sebut tadi di awal tadi, dia boleh termasuk dalam kategori apa? Kategori membunuh diri dengan cara yang tidak sengaja ataupun seakan sengaja. Itu konsep asalnya. Jadi hati-hatilah pada sudut orang-orang ataupun sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, abang-abang kita ada di luar sana. Jadi jangan merempit, jangan berlumba di jalan raya kerana sudah ada tempat ataupun perkara-perkara yang disediakan oleh pihak kerajaan, maka kita gunakan saluran yang sepatutnya. Sebab apa Ustaz, bila Ustaz sebutkan perkara ini satu perkara yang cukup penting. Kerana apa? Bila kita berlumba di litar, kita akan pakai baju suit kelengkapan. Dan baru-baru ini pemandu motor kita kan berlaku kemalangan. Betul. Tetapi kemalangan yang cukup menakutkan kita. Tapi alhamdulillah selamat disebabkan mungkin faktor bajunya yang
yang ada sistem yang cukup baik, keselamatan. Oleh sebab itu kita mematuhi segala apa yang telah digariskan, terutama bila mana kita berlumba di litar. Baik Ustaz, kita telah tamat di TV3, kita akan sambung 30 minit di TV9. Terima kasih para penonton TV3 yang setia bersama dengan kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di TV9. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini membincangkan tentang topik fiqh keselamatan jalan raya. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Banyak kita telah bicarakan, tak kiralah potong barisannya, langgar lampu merahnya, tak pakai tali pinggangnya dan sebagainya. Kita bagi yang terlepas dalam perbincangan kita sebelum ini, boleh tonton kita live di Facebook TV3 kita. Baik Ustaz, tadi kita sebutkan tentang orang yang berlumba di jalan raya ni. Tiba-tiba ada Superman pula lalu kat tepi kita Ustaz. Yang kita ni pula tak jaga mulut. Mengata kepada Superman tadi tu. Baik, ini ada soalan yang berkaitan dengan perkara ini. Kita bersama dengan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru Tanyalah Ustaz. Apakah hukum pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan langgar lari kerana panik dan takut? Bagaimana untuk ia memohon maaf kepada mangsa keluarga itu setelah bertahun-tahun lamanya? Adakah dosanya akan Allah ampunkan kerana mangsa langgar lari itu lumpuh seumur hidup dan seluruh keluarga turut sengsara disebabkan perbuatannya yang tidak berhati-hati ketika memandu dan menjaga keselamatan ketika berada di jalan raya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Disebabkan kesilapan yang mungkin yang seketika, kesilapan yang sedikit itu Ustaz, mengundangkan permasalahan yang besar kepada ahli keluarga. Apa pandangan Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin ada setengah-setengah di luar sana masyarakat yang ada pengalaman, orang-orang ataupun individu tertentu tentang isu ni. Pertama sekali kita kena faham isu berkaitan dengan lari ni adalah satu kesalahan. Cuma kadang-kadang dia panik. Maksudnya tiba-tiba dia jadi macam terkejut dan sebagainya, maka dia pun lari waktu tu. Dan kemudian dia mula rasa bersalah. Ini dia konsep asalnya lah apa yang kita nak bincangkan ni ataupun persoalan ini. Pertama sekali kita kena faham bahawa kadang-kadang dia melibatkan urusan ahli keluarga dan kebanyakannya kadang-kadang macam contohnya penunggang motosikal, dia ketua keluarga. Jadi ketua keluarga ni adalah sumber rezeki kepada siapa? Kepada keluarga lah. Jadi seperti mana kita disebutkan oleh Dai Aiman tadi, bila mana kita bincang tentang ada kadang tu lumpuh, ada kadang-kadang tu melibatkan kematian dan sebagainya, maka pada waktu asal Islam menyuruh kita bertanggungjawab di atas bukan perbuatan, maksud ketidaksengajaan itu. Dan ketidaksengajaan di sini dia ada beberapa keadaan. Pertama, bila tak sengaja dia tak jadi qisas lah, dia tak jadi bunuh balik. Cuma di sana ada dalam Islam dia ada dipanggil sebagai ta'zir ataupun diat kita sebutkan tadi. Jadi kena bincang dengan ahli keluarga macam mana keadaannya dan sebagainya, dan pada waktu itu kita kena faham ini adalah satu kita kata musibah dan kita kena tangani dengan keadaan yang sebaik mungkin seperti mana yang ajarkan oleh Quran dan Sunnah. Dan saya sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yusallimu. Yang bermaksud sesungguhnya saudara ataupun satu orang mukmin, orang Islam itu saudara kepada saudara mukmin yang lain, dan dia tidak menzaliminya dan tidak juga menyerahkan kepada musuh ataupun memberi kepada mudarat yang tidak sepatutnya. Jadi daripada sudut ini kita kata satu lagi kita bersikap zalim lah. Jadi jangan zalim, kita ambil tanggungjawab kerana benda ni musibah, dan itu yang kita panggil sebagai sabar tadi. So sabar bila mana kita ditimpa musibah dengan keadaan orang yang ditimpa musibah ataupun kita yang terbabit sekali dalam musibah itu. Jadi dalam konsep yang kita sebutkan tadi, maka kita kena berbincang dengan ahli keluarga macam manakah keadaan dia. So kalau ikut tadi dia ada diat, ada denda dan tertentulah. Jadi sekadar mana kita mampu, macam mana ahli keluarga nak berikan. Dan ada ahli keluarga alhamdulillah yang pemaaf.
Tak apalah, ini dengan sebab tak sengaja dan sebagainya, maka kami maafkan. Dan kemudian mangsa pun dalam keadaan mungkin kita kata patah dan sebagainya, mungkin tak melibatkan kematian, itu satu isu yang lain. Kalau ada keluarga yang memaafkan, kalau ada keluarga yang bersikap untuk nak kita kata apa, daripada sudut mahkamah, daripada sudut sekian-sekian, maka anggap itu sebagai satu cara bagaimana kita nak melunaskan dosa kita yang ketidaksengajaan itu. Sebab tu kita selalu sebut, dan Allah sebut berkenaan dengan apa, innallaha qad tajawaza ummati ani khata' wa nisyan wa masukriya alaih. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menulis, maksudnya daripada sudut dosa dia tak ada dosa, tapi daripada sudut apa, daripada sudut dia dengan manusia itu. Macam mana nak bantu? Macam mana nak lunaskan daripada sudut kita kata bantuan-bantuan yang kita boleh berikan. Jadi kita kena faham bahawa Allah telah pun mengangkat, iaitulah tidak menulis kategori dosa dan pahala bagi umat ni apa yang dia tersilap. Jadi antara salah satu kita sebut tadi adalah tersilap, tersalah, terlanggar, maka pada waktu itu dia ada konsep dia. Jadi kita tengok berada ahli keluarga macam mana nak bincang. Kalau dikatakan dimaafkan. Kalau kata ada denda ataupun bayaran tertentu, kemudian konsep itu melibatkan mahkamah, hakim dan sebagainya, maka kita anggap itu sebagai apa? Bantuan kepada orang yang terkena musibah tadi, dan juga supaya kita ini menjadi satu orang yang pemaaf, bukan sekadar pemaaf, tapi maksudnya apa? Bila mana ditimpa musibah, menjadi orang yang mudah untuk berinteraksi dengan musibah dan juga membantu orang yang terkena musibah. Itu keadaan dia. Ini keadaannya Ustaz, bila mana kita ditimpa musibah, sebenarnya ya seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, Allahumma ajurni, maknanya Allah nak memberikan satu ganjaran kepada kita sebenarnya di atas apa yang telah kita sabarkan dalam musibah tersebut, kerana ini telah ditetapkan qada dan qadar dalam kehidupan kita. Baik, para penonton sekalian, kita ada lagi sahabat kita di WhatsApp ingin bertanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah nasihat sebaiknya bagi setengah pengguna jalan raya yang masih gemar bermain handphone / menjawab SMS ataupun WhatsApp ketika memandu? Sudahlah memandu di lorong kanan bila orang lain membunyikan hon, dimarahnya pula. Dan pada yang membunyikan hon, bagaimana pula ada setengah pemandu lelaki yang meriba anak kecil ketika memandu, membiarkan anak berdiri di sit hadapan tanpa rasa risau atau takut jika sesuatu berlaku, misalnya emergency brake dan sebagainya. Mohon pencerahan. Terima kasih dari Ashwi Al-Ustaz. Terima kasih Ashwi ya. Soalan yang cukup menarik, dan benda ni memang biasalah kita buat Ustaz. Nah, kadang-kadang emergency call tu tak apalah. Tapi berhentilah sekejap. Tapi takut projek masuk. Bisnes nak masuk Rizal tu, ya call cepat. Selagi tak angkat nanti tak dapat bisnes. Baik Ustaz, yang pertama kita nak cerita pasal telefon, yang kedua pasal baby pula Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi dia asasnya begini. Pertama, kita tahu di sudut undang-undang memang ada undang-undang khusus berkaitan dengan menggunakan telefon ketika memandu. Kemudian daripada sudut hukum juga kita kena faham, benda ni memang sangat mudah kepada kemudaratan, kemalangan dan perkara yang kita tak sangka-sangka. Sebab tu dalam kaedah fiqh menyebutkan man adda ila haram fahuwa haram. Apa yang membawa kepada haramnya, maksudnya apa, kecuaian, daripada sudut kita kata kemalangan, mudarat itu, maka jalan nak pergi ke arah itu juga adalah mudarat. Maksudnya dengan bermain handphone tu adalah jalan mengundang kepada kecelakaan di jalan raya. Jadi kita faham ada setengah orang tu memang dia saja nak tunggu projek kan, macam disebutkan tadi, ataupun tunggu call ataupun panggilan yang penting-penting. Contohnya kita kata isteriku. Ini apa pasal pula telefon ni contohnya kan. Jadi kadang-kadang itu lagi emergency kan. Itu benda utama tu. Ini mesti ada perkara tertentu contohnya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, maka pada waktu itu ya memang betul kita berhenti ataupun sebagainya. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena perhatikan juga. Kadang-kadang dia perlu dengan jawapan yang segera, keadaan yang segera untuk kita mengangkat telefon tu, maka kita kena fikirkan jalan yang paling terbaik untuk mengelakkan diri kita mudarat dan juga orang lain mudarat. Terpulanglah nak berhenti, ataupun kadang kereta pada hari ini alhamdulillah dia boleh, bila kita jawab tu terus satu sistem kereta kita aktif. Kita boleh jawab terus dalam kereta tu tanpa kita pegang telefon ke berkait dengan handphone, kita menjawab terus panggilan itu. Boleh terus cakap. Ada. Kalau dapat buat yang seperti itu alhamdulillah. Adalah sekarang ni. Saya tengok Android tertentu yang boleh diaktifkan, tu kena modal sikitlah. Tapi kalau modal sikit dengan
cadangan 500 untuk selamatkan kita daripada kemalangan lebih utama daripada kita nak terbabit dengan kemalangan mengakibatkan mudarat yang lebih besar. Jadi boleh angkat je telefon tu, masuk kita slash je, kemudian pada waktu terus boleh bercakap dengan dalam keadaan kita berada dalam kereta. Jadi fikirkan macam mana cara paling terbaik untuk kita mengelakkan diri kita daripada menggunakan handphone ketika mana dengan keadaan kita memandu. Apatah lagi balas WhatsApp. Lagilah cepat. Boleh tu panjang dia type dengan sebelah jari. Kan? Jadi jangan amalkan. Kerana ini terlibat dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan pertama undang-undang, yang kedua dia boleh lebih mendatangkan mudarat dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ni juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu kena faham konsep berkaitan dengan anak kita. Kadang-kadang saya minta maaf, saya pelik. Ayahnya tak pakai topi keledar, anak hantar sekolah pakai topi keledar. Anaknya pakai. Anak pakai. Kadang-kadang terbalik. Ayah pakai topi keledar, anak tak pakai topi keledar. Dia ingat mungkin kepala anak tu lebih keras daripada kepala dia. Jadi ini perkara yang kita kena faham. Macam mana kita melindungi diri kita dengan topi keledar, dengan apa, maka pada waktu tu dengan anak kita, dan begitu juga termasuk ketika mana kita bawa kereta dan sebagainya. Sebab tu ada sekarang ni daripada sudut asasnya kita kata duduk di belakang, ada dia punya tali pinggang dan sebagainya, maka itu ada lebih utama untuk kita ikut. Kerana betul mudarat, kemalangan kita takkan jangka. Berik mengejut dan sebagainya kita takkan jangka, maka pada waktu itu persiapan itu adalah perkara yang sangat dituntut di dalam Islam. Maksudnya apa-apa kaedah yang boleh mencegah kita pada perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan, hak tu kita pakai dulu. Jangan kita kata tak apalah sekian-sekian, Allah kan ada selamatkan kita. Tadi kan dah baca doa. Jangan berfikiran sedemikian, kerana Allah suruh kita mengambil langkah-langkah pencegahan, dan langkah pencegahan itu lebih meminimumkan keadaan. Betul kita kata mungkin sebab tali pinggang tu kita selamat, betul, selamat daripada Allah. Itu perkara pokok yang kita kena fahamkan. Mungkin dengan sebab kita ambil ini selamat. Sebenarnya itu adalah cara, kaedah yang mana Islam benarkan, dan dalam masa yang sama kalau kita terkena musibah juga, maka itu semua termasuk dalam qada-qadar Allah yang kita tak boleh nak elak, dan kita kena hadapi dengan hati yang dalam keadaan tenang, dan mudah-mudahan ada dia punya keadaan cara untuk menyelesaikannya. Kalau kursi baby macam mana pula Ustaz? Tapi kita berehat seketika boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita membincangkan tentang topik fiqh, iaitu keselamatan di jalan raya. Yalah, nyawa tu kita bukan macam main Mario Ustaz ya. Kalau mati ada lagi nyawa. Ada lagi. Tapi ini kalau nyawa kita hanya satu saja. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook nak bertanya soalan yang cukup menarik daripada Mak Eton. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, semoga dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, salahkah saya mendoakan seorang itu apabila berada di jalan raya yang menyusahkan kita dengan ucapan mati tak nak susah orang je? Ini nasihat ke maki ni ya? Apakah berdosa dengan doa seperti itu? BTJK apa benda tu saya? Biar tahu. Biar tahu jangan keliru, di syokpo pula kan kita kan. Dahsyat sungguh Mak Eton ni. Ya. Terima kasih Ustaz
Maeton daripada Melaka. Mati tak nak susahkan orang je. Ustaz, apa pandangan Ustaz? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini merupakan salah satu ialah bila kita ada orang buat salah, bukan buat salah maksudnya mungkin perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lihat di jalan raya ataupun adengan-adengan yang tak sepatutnya kita lihat di jalan raya. Maka dengan keadaan itu boleh menyusahkan kita dan akhirnya apa tindakan kita? Adakah seperti mana disebutkan tadi ataupun kita panggil apa sebagai contohnya baby is not die kan? Kecil-kecil tak nak mati. Pastilah kan. Adalah macam-macam jenis kan, macam-macam orang ni. Jadi daripada sudut asasnya kita kena faham walaupun apa perkataan yang kita gunakan bahasa Inggeris ke bercampur-campur ke apa saja, maka sudut asasnya kita sebagai satu orang mukmin, Nabi ingatkan dalam riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah, laisa bi mu'min at-ta'an wala la'an wala fahish wala bathi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap seorang mukmin itu dia bukan suka menuduh, bukan suka melaknat, bukan suka bercakap kotor ataupun memaki. Itu sikap orang mukmin pada asalnya. Cuma kita kena ingat, janganlah kita kata tak boleh marah. Ada orang marah. Dan Nabi SAW sendiri pun ada keadaan tertentu Nabi marah. Sebagai contoh dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW ketika mana balik dalam pemusafiran, kemudian ada sahabat tu yang mana dia basuh kaki dia keadaan wuduk tu, main-main basuh macam tu je, lalu-lalu lebih kurang. Nabi fanada bi'ala sauti wailul li'aqabi binan nar. Maka Nabi menjerit dengan suara yang amat tinggi. Nabi marah. Nabi menyatakan celakalah tumit-tumit tu dalam neraka. Maksud menunjukkan nampak macam maki tapi sebenarnya bukan maki. Maksudnya apa? Nabi nak bagi tahu gesaan bagi orang tertentu yang bila Nabi marah, ada perkataan-perkataan yang Nabi sebutkan itu adalah mengancam azab neraka kepada orang itu. Jadi dengan keadaan yang demikian, dalam keadaan kita memandu, dengan keadaan kita sabar dah ni tadi kan, macam-macam benda dah kita buat, tiba-tiba ada orang dia jadi macam provok kita ataupun apa-apa jalan raya, maka pada waktu itu kita cuba kontrol keadaan, dan keadaan itu kita jangan mengeluarkan perkataan ataupun makian, kerana seorang mukmin dia menjaga tutur kata dia. Marah tak ada masalah, marah. Cuma kita jaga marah, jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Yang ni kita kata asalnya contoh kita sebut tadi, bolehkah mendoakan? Maksudnya kita kata dia ni tak lama ni contohnya kan. Dia ni kan bawa macam ni. Betul, ada setengah orang yang seperti itu, dia nak mengemukakan kemarahan dia dengan keadaan ketika dia marah. Kadang-kadang sukar untuk kawal benda tu, perkataan dan sebagainya. Maka daripada sudut asas kita jaga lisan kita, dan dalam masa yang sama kita nak doa tu, kita doa yang baik-baiklah untuk dia. Mudah-mudahan insya-Allah kita kata contohnya moga dia ni ada kesedaran, moga dia ni ada Allah bentukkan hati dia kebaikan untuk dia supaya jangan memandu dengan keadaan yang sedemikian. Wallahu Baby me not die Ustaz ya. Ini satu kapal yang betul lah Ustaz ya, kadang-kadang. Tapi kalaulah yang memotong itu, tengok Dai Aiman yang motong. Sudah. Tiba-tiba ustaz pula yang memotong. Aduh, kena maki satu kali Ustaz. Astagfirullahalazim ya. Baiklah Ustaz, kita terus dengan soalan yang berikutnya. Assalamualaikum Dai, ustaz dan semua kru-kru. Waalaikumsalam. Kadang-kali kita dah ikut peraturan, semua kira jaga, tetapi aksiden juga. Langgar belakang kita dan sebagainya disebabkan kelalaian pemandu lain. Jika dilanggar, kita pasti akan marah. Boleh Ustaz beri nasihat bagaimana nak terima dan menganggap itu sebagai salah satu qada dan qadar daripada Allah SWT supaya kita berlapang dada. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Faizal Barcelona Ustaz ya. Iyalah, kadang-kadang kita ni dah buat elok-elok dah. Signal berhenti atas garisan dan sebagainya, tetapi pelanggar juga lah Ustaz. Macam mana kita nak terima akan qada dan qadar yang telah ditetapkan? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya betul. Kadang-kala bila kita melihat kepada semua dah lengkap, daripada sudut doanya, daripada sudut pemeriksaan kenderaan dan sebagainya, semua dah dalam keadaan yang terbaik lah. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud kata Nabi SAW, antara benda yang boleh menggembirakan satu orang, memberikan kesenangan daripada al-markabul hanid, iaitulah kenderaan yang baik. Jadi semua tu kita dah siap, kita dah semak. Cuma datang masa dia punya qada-qadar, kita aksiden ataupun dilanggar dan seterusnya. Cuma kita kena lihat pertama sekali, iaitulah daripada sudut kita,
sudah tentu di sana kereta kita ni tuan-tuan nak bergerak di jalan raya dia ada takaful. Jadi takaful itu dia boleh menenangkan hati dan kehidupan kita. Dan tak ada masalah untuk kita claim kepada takaful dia kalau dia tu silap buat salah pada kita. Hatta dia kalau pakai insurans tu kita boleh buat. Itu hukum yang pada sudut asalnya kita boleh bertoleransi daripada sudut tu. Yang kedua, dan sebenarnya bila kita sebut ni kita pun pernah mengalami dilanggar dan sebagainya. Jadi waktu itu kita tengok pun kereta pun okay, tak naklah, malaslah nak ni sangat, kita jalan je. Tak ada masalah. Tapi kalau keluar tu tengok bonet habis. Itu cerita lain lah. Jadi cerita lain tu pertama sekali mengawal emosi daripada sudut tu, kemarahan, dan kita kena tahu juga adab jalan raya. Kalau kereta tu boleh alih tepi dululah. Kita bincang kat sebelah tepi. Ada kata taklah, jangan alih, tangkap gambar dulu. Keadaan apa sekalipun yang kita boleh buat dengan keadaan bertoleransi, dengan keadaan yang kita boleh selesaikan dengan cara yang baik, maka itu antaranya. Sebab kadang-kadang kita faham keadaan panik, tiba-tiba je berlanggar apa semua, keadaan yang macam-macam dah kan yang kita perlu lakukan, tapi kita cuba kontrol, kita kembali kepada asal tadi, macam mana keadaan supaya kita dapat menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan perkara itu dengan cara yang baik. Sebab kita nak deal ni dengan manusia. Sebab tu kadang-kadang pepatah menyatakan kan, apa dia? Kalau kita tak melanggar, kita dilanggar. Kan? Jadi benda ni biasa. Maksudnya betul kita jaga semua baik, tapi kena juga. Jadi itulah qada dan qadar Allah. So dalam menghadapi musibah, qada dan qadar Allah, betul kita sebut tadi, walaupun kita dalam keadaan nakkan pahala, tapi dalam masa sama tidak salah untuk kita minta pada Allah perkara yang bergantian itu adalah yang lebih baik. Tapi nak bimbang apa Ustaz, kita dah ada insurans. Betul. Dan kemudian kita serahkan kepada pihak yang sepatutnya, kepada polis dan sebagainya untuk menjadi pengadil kepada apa yang berlaku. Kadang-kadang ini salahkan ni, ini salahkan ni, kau tak bagi signal, engkau ni bawa laju sangat, sebagainya. Jadi kita serahkan saja kepada yang sepatutnya. Baik Ustaz, ini soalan yang menarik. Dan biasa buat juga ni Ustaz. Sahabat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Ustaz, Da'i, penerbit, semua kru yang menonton rancangan Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Saya MD Rashid bin Haji Antawan dari Sri Medan Batu Pahat JDT. Amboi, panjangnya perkenalan dia. Soalan saya, apakah dibolehkan melanggar lampu isyarat warna merah seandainya pada waktu itu jalan sunyi langsung, tiada kenderaan lain, contohnya pada waktu tengah malam? Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan kathira. Macam biasa buat saya. Apa pandangan Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langgar trafik light itu bahaya sebenarnya. Melanggar tiang trafik light. Itu kena faham. Langgar lampu merah dengan melanggar tiang trafik light. Okey, yang kita bincang adalah melanggar lampu merah. Jadi bila kita sebut daripada trafik light ataupun lampu merah ni, perkara yang pertama kita kena faham, undang-undang ini dia biasanya bila dipakai, maka keadaan tu menyeluruh tanpa mengira masa, keadaan ataupun waktu-waktu tertentu. Betul, saya tak nafikan waktu yang tenang, tak ada orang, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tapi persoalannya pergi mana 3-4 pagi tu? Itu juga satu benda yang kita kena lihat. Tapi kalau dah 5 pagi, 5 lebih tu biasa orang keluar kerja lah. Kan ada juga orang balik pada kerja 3-4 pagi. Jadi asasnya kita kata kalau boleh kita ikut. Kalau boleh kita ikut. Itu paling keutamaan dia kerana ia telah ditetapkan pertama oleh pemerintah. Yang kedua, kita tak tahu. Kadang-kadang tu ada unsur-unsur yang kita tak dapat nak faham. Tiba-tiba kadang-kadang mungkin ada kereta dan sebagainya. Secara tiba-tiba dia pun fikir lampu merah. Maka lampu merah tak ada kereta. Dia pun pukul 3 jalan. tak ada orang. Tiba-tiba ada satu kereta lagi. Jadi ini juga antara perkara yang kalau boleh, bukan kalau boleh, keutamaannya adalah untuk kita elakkan melanggar lampu merah walaupun dalam keadaan kita berada pada waktu-waktu pagi dan sebagainya. Jadi elakkan. Kerana ini antara perkara, kadang-kadang tu dia dah tengok dah, kat situ ada kamera. Kamera tu dia tak langgar. Yang tempat tak ada kamera dia langgar. Ini double standard. Double standard. Jadi bukan saya suruh langgar semua. Maksudnya kita buat macam mana adanya pengawasan itu dipanggil muraqabah. Muraqabah ni adalah pemantauan daripada Allah, macam mana kita nak pastikan kita ikut peraturan, maka pada waktu itu dalam keadaan apa pun kita ikut peraturan, insya-Allah. Allahu akbar. Ustaz, tadi kita tertinggal satu soalan iaitu kerusi baby Ustaz. Tapi manakala kita dah kesesuaian masa, kita rangkumkan sekali kesimpulan. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, bila kita sebut tentang undang-undang jalan raya, betul, dia tidak ada nas pada Quran dan Sunnah secara khusus, maka pada waktu itu segala perkara yang ditetapkan oleh pemerintah, undang-undang dan hukum-hukum secara umum seperti mana yang kita bincangkan tadi, maka kita kena ikut daripada sudut itu, dan mudah-mudahan dengan sebab kita ikut, sungguh niat betul-betul, ada pula ibadah situ, maka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ni sebagai satu orang khususnya dekat Malaysia, maka kita nak
jadikan bukti keimanan kita tu di mana-mana. Jalan raya, di surau, di masjid, di tempat kerja, semua tu kita nak tunjukkan bukti keimanan dan kita nak jadikan setiap perkara yang kita buat tu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang saya suka ingatkan, di mana-mana tempat dan keadaan sekalipun kita patuh kepada SOP sekarang ni, kerana keadaan kita di Malaysia ni sekarang ni nampak makin menjadi-jadi balik. Betul. Dengan isu COVID-19 ni, maka mudah-mudahan kita sentiasa jaga diri kita, jaga kita, dan mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan menjadikan kita ni insya-Allah satu orang yang berdisiplin tentang keselamatan di jalan raya, sama ada pada musim PKP ataupun pada musim yang seperti mana kita sedia maklum. Ya, kita nak kempen sikit Ustaz, kerusi baby tu Ustaz. Kita kerusi kempen sikit. Kerusi baby ni dia banyak, sebab tu kaedahnya dia ada dia punya cara dan dia merupakan salah satu pada pencegahan pencegahan, dan juga kita kena ingat bahawa dia ada cara nak beli tu. Tengok daripada sudut tambatan, dia dipanggil FOSIC, dia ada punya cara tu, lock dia, kemudian ukuran pada saiz baby dan sebagainya. Maka semua tu kalau beli baby kecil, beli saiz besar tak jadi. Jadi nak beli tu pun kena pandai, ada kaedah dan ada garis panduan perkhususan penggunaan kanak-kanak dan juga berkaitan kenderaan yang disediakan oleh jabatan-jabatan tertentu. Jadi kita boleh semak di situ. Jadi saya kempen kepada tuan-tuan, jangan kita abaikan tentang isu anak kita. Macam mana jaga diri kita, macam itu kita jaga anak kita ketika mana memandu. Tapi kadang-kadang dia kata tak apa, saya pegang pun boleh. Tapi sebenarnya pegang tu pun bahaya Ustaz. Maknanya kita letak di atas kursi baby untuk memberi keselamatan kepada baby tersebut. Baik Ustaz, untuk akhirnya jom tanda tangan sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa junun wa judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan, walaupun tajuk kita simple iaitu keselamatan di jalan raya, tetapi inilah yang melambangkan bagaimana adab kita sebagai seorang rakyat Malaysia dalam mematuhi undang-undang. Baik, terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz, dan esok para penonton sekalian, temu janji kita bersama dengan sahabat saya, moderator Dai Anas dan panel Ustaz Zul Ramli Razali. Topik menarik, sirah Abu Zar Al-Ghifari, pemberi saham. Jom kita jumpa pada esok hari. Kita buka topik sirah dan mohon maaf di atas lanjur kata telajak bicara. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.